Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat tengah hari. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bagi Datuk, Datin, yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan kerana menghadirkan diri ke sesi taklimat mengenai garis panduan pelaksanaan submodul Strategic Partnership Program ataupun SPP bagi tahun 2021 secara dalam talian. Sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Rudi Khairuddin Muhammad Noor, adalah Timbalan Ketua Kluster di Kluster Profesional dan Etika Intan yang juga merangkap Ketua Program DPA bagi tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada semua wakil-wakil kementerian dan juga jabatan, para penyelia lapangan yang telah dikenal pasti dan seterusnya tuan-puan kerana hadir ke sesi taklimat yang sangat penting pada hari ini. Terlebih dahulu saya nak ambil kesempatan inilah untuk memaklumkan sedikit tentang latar belakang ataupun perkembangan mengenai program SPP pada tahun ini. Saya akan juga berikan satu taklimat yang mengandungi segala perincian mengenai program SPP dan juga kemudian kita akan pergi kepada pelaksanaan lah, iaitu taklimat yang hendak kita kongsikan dengan semua penyelia lapangan dan juga wakil-wakil kementerian dan jabatan yang ada pada hari ini. Ini sebenarnya adalah mesyuarat kali kedua kerana mesyuarat yang pertama telah pun kita adakan dengan pegawai-pegawai penyelaras di Kementerian dan Jabatan pada 27 Mei yang lalu. Jadi ini adalah mesyuarat susulan sebab pada mesyuarat yang lalu kita ada membincangkan tentang apakah kaedah pelaksanaan program SPP ini dan ada banyak kementerian yang memaklumkan kepada pihak Intan bahawa kedatangan dari segi fizikal atau kedatangan fizikal ke pejabat masih dihadkan. Oleh itu, satu perbincangan lanjut telah dibuat dan kita akan kita akan debrief dan berbincang lanjut dengan semua penyelaras lapangan mengenai kaedah pelaksanaan SPP pada tahun ini. Dan saya difahamkan hari ini mesyuarat kita juga dihadiri oleh, sebab HIP kali ini turut dihadiri oleh penyelia lapangan, iaitu penyelia-penyelia ini adalah pegawai-pegawai yang akan menjadi majikan atau menjadi pegawai yang akan memantau prestasi kadet-kadet sewaktu di Kementerian kelak. Dengan itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas komitmen dan kesudian para pegawai-pegawai penyelia untuk bersama-sama kita dalam taklimat pada hari ini. Jadi sedikit latar belakang, nanti dalam slide PowerPoint saya akan membincangkan lebih lanjut. Program SPP ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, especially kepada saya yang dah lama meninggalkan DPA ni, ada satu evolusi dalam program DPA di mana telah ada satu modul yang telah ditambah, iaitu modul penempatan di Kementerian dan Jabatan, modul internship lah nama mudahnya, ataupun dalam bahasa DPA dipanggil Strategic Partnership Program, di mana para kader akan ditempatkan secara fizikal untuk menjalani latihan amali di Kementerian dan Jabatan selama tempoh 5 minggu. Jadi pada tahun ini kita disebabkan kerana kekangan pergerakan, masa dan sebagainya, penjadualan DPA telah buat, maka program SPP bagi keseluruhan kadet akan diadakan secara satu sesi saja, iaitu pada 23 Ogos hingga 24 September. Apa yang saya maksudkan dengan satu sesi ini ialah kita tidak akan pecahkan mereka kepada kumpulan contohnya 2 sidang dahulu, kemudian 2 bulan selepas itu baru selebihnya pergi. Tetapi kita buat ke semua kadet-kadet yang ada akan dihantar ke kementerian serentak untuk tempoh 5 minggu. Nanti saya akan berikan pencerahan lebih lanjut. Untuk maklumat yang bagi Datuk, Datin, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, kita pada tahun ini mempunyai seramai 402 orang kadet yang akan menjalani submodul ini dan mereka akan ditempatkan di 27 buah kementerian dan juga pada tahun ini kita ada penglibatan daripada pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor yang turut hadir dalam taklimat pada petang ini. Terima kasih. Disebabkan situasi semasa COVID-19 yang masih belum bertambah baik, jadi selaras dengan kelulusan yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara, DPA pada tahun ini akan dilaksanakan secara camp base di Intan. Jadi untuk makluman, kadet ini telah pun kembali ke kampus dan mereka akan kekal di dalam kampus sehingga situasi membenarkan mereka untuk keluarlah.
Jadi unfortunately sewaktu tempoh SPP ini berlangsung, mereka akan kekal berada di kampus dan submodul SPP ini kita terpaksa jalankan secara dalam talian sepenuhnya. Itu yang feedback kita terima daripada kementerian-kementerian, kalau dah dalam talian bagaimana nak dilaksanakan penugasan kerja mereka, dan itulah tujuan kita adakan mesyuarat pada petang ini, di mana kita akan berkongsi dengan tuan-tuan sedikit garis panduan tentang bagaimanakah kita boleh melaksanakan program SPP secara dalam talian. Jadi garis panduan ini kita akan bentangkan sekarang, dan jadi saya harap urus setia kalau boleh kita pancarkan slide PowerPoint yang mengandungi sedikit latar belakang tentang program ini dan juga garis panduan yang ada. Okey. Terima kasih. Saya harap semua dapat lihat dengan jelas slide yang dipaparkan. Seterusnya. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, yang bagi Datuk Datin Doktor Tuan-tuan dan Puan-puan, submodul SPP ini kita akan laksanakan pada 23 Ogos hingga 24 September selama 5 minggu secara dalam talian melibatkan 402 orang kadet lah. Dan ini kita sediakan garis panduan kerana kita faham bahawa wujud ketidaktentuan dan juga kekeliruan di kalangan penyelaras kementerian mengenai bagaimanakah hendak dilaksanakan program SPP ini jika kadet tidak berada secara fizikal di kementerian dan jabatan. Jadi kita juga menggalakkan, walaupun kita memberikan garis panduan ini, namun kita masih serahkan kepada pihak kementerian dan jabatan, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menggunakan kreativiti dan juga sebarang platform yang dirasakan sesuai bagi menambahkan lagi keberkesanan program ini. Jadi kami berikan satu template yang generik. Namun jika di kementerian saya difahamkan ada yang telah lebih berpengalaman, even memperkenalkan platform-platform yang efektif dalam memantau kerja ataupun pegawai-pegawai yang bekerja dari rumah. Ini juga boleh diaplikasikan kepada kadet sepanjang penempatan SPP ini. Seterusnya. Okey, sedikit makluman tentang submodul SPP ini secara keseluruhannya ialah kita hendak memberi pengalaman kepada kadet mengenai apakah sebenarnya cara PTD bekerja di kementerian. Okey. Jadi ada 5 objektif utama yang hendak kita sampaikan kepada mereka. Yang pertama ialah sedikit pendedahan mengenai penggubalan pelaksanaan dan juga rasional dasar kerajaan. Untuk makluman yang bagi Datuk Datin Dr. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka telah melalui beberapa modul akademik. Jadi di dalam modul akademik ini kita telah wajibkan ada berapa 3 atau 4 modul yang wajib mereka selesaikan sebelum mereka pergi ke kementerian dan jabatan untuk penempatan. Antaranya ialah modul research methodology, modul dasar kerajaan dan governance dan sebagainya. Dengan cara ini kita rasakan sekurang-kurangnya kadet ini telah memberi pendedahan awal. Kita bagi pendedahan awal dulu sebab pendedahan sebenar hanya akan berlaku apabila mereka diletakkan di bawah pengawasan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita harapkan dengan cara pelaksanaan modul SPP ini mereka boleh didedahkan tentang apakah dia pelaksanaan dan penggubalan dan juga pelaksanaan dasar-dasar kerajaan itu. Seterusnya kita juga hendak mendedahkan mereka dengan budaya kerja sebenar di dalam perkhidmatan awam dengan cara menempatkan mereka di kementerian dan jabatan. Yang ini mungkin kita tak dapat capai 100% tahun ini disebabkan mereka tidaklah berada di pejabat. Namun di sinilah yang menuntut kreativiti kita semua untuk bagaimanakah kita pastikan mereka masih mendapat sedikit pendedahan tentang culture kerja di kementerian dan jabatan. Sebab kalau kita dapati kebanyakan mereka ni adalah datang daripada pihak swasta, mungkin kita ada dalam 39 orang yang in service, maksudnya ialah kadet-kadet dari skim lain yang bertukar servis, namun tidak semua di antara mereka adalah bekerja di jabatan yang ada peranan PTD. Okey, kebanyakan mereka adalah daripada skim-skim perubatan, skim sains di contohnya pusat Geomed. Saya pun lupa lah nama penuh dia, tetapi itulah pegawai-pegawai sains dan teknikal. Jadi tidak semua di antara mereka berpengalaman untuk bekerja dalam suasana di mana PTD memegang peranan-peranan utama lah. Jadi kita harapkan mereka dapat pengalaman tersebut. Yang ketiga adalah para peserta ini akan diuji tentang daya kreativiti mereka mencari penyelesaian tentang isu di kementerian dan jabatan. Untuk makluman tuan-tuan doktor yang bagi Datuk Datin,
Antara tugasan utama bagi penempatan mereka ini adalah mereka perlu mengenal pasti satu topik, iaitu isu-isu dasar yang berkaitan dengan kementerian dan jabatan, dan mereka perlu untuk menyediakan satu kajian ataupun satu laporan eksekutif yang di mana mereka perlu mencadangkan apakah kaedah penyelesaian yang mereka fikirkan sesuai, dan mereka juga perlu membuat pembentangan di kementerian di akhir penempatan mereka kelak. Jadi ini akan menguji daya kreativiti mereka untuk memberikan, mengemukakan idea dan cadangan-cadangan penyelesaian. Malah kalau saya boleh kongsikan, ada pengalaman kadet-kadet yang terdahulu, mereka telah mengkongsikan kaedah-kaedah yang sangat bagus ataupun solution yang in the end diguna pakai oleh kementerian dan jabatan tersebut di dalam formulasi dasar dan juga pelaksanaan aktiviti-aktiviti mereka. Yang keempat, kita juga ingin membentuk keyakinan diri peserta, sebab di Intan, of course, mereka dilatih dalam certain environment, tetapi kita nak mereka praktikkan dan juga mempelajari juga secara pengalaman sebenar tentang pergaulan dan komunikasi dengan pegawai atasan, dengan subordinate dan sebagainya. Dan ini hanya dapat dicapai melalui penempatan di Kementerian dan Jabatan. Dan akhir sekali, seperti yang saya sebutkan, mereka output yang utamanya adalah mereka perlu menyediakan laporan eksekutif dan juga pembentangan laporan dan jurnal reflektif. Saya akan sentuh lebih lanjut nanti berdasarkan garis panduan yang ditentukan. Seterusnya. Okey. Pada hari ini kita ada kehadiran pegawai-pegawai penyelaras atau bahasa mudahnya adalah contact point di kementerian dan jabatan. Jadi saya akan menyentuh mengenai skop-skop kerjasama ataupun skop-skop peranan tanggungjawab pegawai penyelaras, dan seterusnya adalah penyelia lapangan. Penyelia lapangan adalah tuan-tuan yang akan menjadi majikan kepada kadet ini secara langsung di mana saja mereka di tempat kelak. Manakala pegawai penyelaras adalah wakil kementerian dan jabatan yang berhubung dengan pihak Intan dan akan menguruskan penempatan mereka. Jadi di sini antara tanggungjawab pegawai penyelaras adalah untuk menjadi pegawai penghubung antara kementerian jabatan dengan urus setia, iaitu kamilah SKPM ID Intan. Yang keduanya adalah menyelaraskan penempatan peserta di Kementerian Jabatan. Jadi pegawai penyelaras akan berhubung dengan semua unit-unit ataupun jabatan ataupun bahagian-bahagian yang ada di kementerian dan jabatan masing-masing untuk menyusun penempatan kadet-kadet ini untuk sepanjang tempoh tersebut. Seterusnya, perlu juga menyelaras sesi pembentangan, iaitu pada minggu terakhir, seperti yang saya maklumkan, kadet-kadet perlu menyediakan satu laporan eksekutif, dan laporan tersebut itu mestilah dibentangkan kepada wakil kementerian, iaitu pegawai penyelaras di akhir submodul tersebut. Di sini sesi pembentangan tersebut mestilah diselaraskan oleh pegawai penyelaras. Selain itu, pegawai penyelaras juga akan mengumpulkan borang penilaian sahsiah. Yang ini, borang ini akan diedarkan kepada semua pegawai lapangan, penyelia lapangan, untuk diberikan penilaian. Di sini penilaian disiplin, kerjasama, prestasi dan sebagainya. Jadi pegawai penyelaras perlu mengedarkan dan mengumpulkan semua borang-borang ini di akhir penempatan kelak. Dan juga ada satu borang yang kita panggil borang pelaksanaan tugasan praktikal. Yang ini lebih kepada checklist aktiviti-aktiviti yang kita harapkan dapat peserta-peserta ini didedahkan. Contohnya kepesertaan mesyuarat, penyediaan memo dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi satu senarai semak lah yang kita akan isi dengan terperinci bila tarikh-tarikh aktiviti ini berlaku, dan akan disemak dan akan ditandatangan oleh penyelia lapangan. Jadi secara ringkasnya ini adalah tanggungjawab utama pegawai penyelaras di Kementerian dan Jabatan. Kita pergi ke saya boleh allow kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan mengenai mana-mana slide tertentu ataupun option yang lain yang kita boleh simpan di penghujung sesi, dan saya boleh address kesemuanya secara keseluruhan. Untuk seterusnya adalah penyelia lapangan. Ini adalah pegawai-pegawai yang terlibat menilai dan memerhati dan memantau sendiri kadet-kadet yang ditempatkan di bahagian masing-masing. Jadi penyelia lapangan ini tugasnya adalah membantu peserta mengenal pasti isu dan skop kajian untuk laporan eksekutif. Okey, yang ini pada minggu pertama, seboleh-bolehnya 2-3 hari pertama, kadet seharusnya perlu telah sedia mengenal pasti apakah isu dan skop kajian yang difikirkan sesuai untuk dijadikan topik bagi laporan eksekutif ini. Dan topik ini
firstly perlu dibincangkan dahulu dengan penyelia lapangan. Setelah kita rasa penyelia lapangan berasa, okey betul, ini adalah isu di bahagian ini, jadi saya rasa sesuai lah kalau tuan atau puan ingin mewujudkan satu laporan eksekutif kajian mengenai perkara ini, dan selepas dibincangkan, kadet akan berbincang dengan penyelia utama. Penyelia utama ialah pegawai penilai daripada Intan yang akan memberi markah kepada laporan tersebut. Jadi saya ingin tekankan di sini bahawa seboleh-bolehnya topik-topik yang dibincangkan ini mestilah isu-isu dasar, sebab kita nak mereka berfikir di peringkat dasar dan bukanlah isu day-to-day operation sesuatu kementerian dan jabatan. Ya. Seterusnya, penyelia lapangan perlu membuat penilaian prestasi, macam saya cakap tadi, kehadiran, disiplin dan sebagainya, dan pembangunan sasial. Juga memberi penilaian untuk pembentangan akhir oleh peserta. Ini laporan eksekutif tadi, walaupun penilaiannya dibuat oleh Intan, namun pembentangannya akan dibuat oleh penyelia lapangan. Okay? Yang mana sesinya akan diatur oleh penyelaras kementerian. Jadi penyelia lapangan akan memberikan markah di sini, saya rasa pemberatan 30% untuk pembentangan akhir oleh peserta. Dan seterusnya akan memberi dan memantau tugasan praktikal. Jadi saya sebutkan tadi ada checklist mengenai apakah tugas-tugas yang kita harap mereka dapat didedahkan. Jadi di sini penyelia lapangan perlu memastikan mereka diberi tugasan-tugasan praktikal tersebut. Seterusnya, borang pelaksanaan tugasan praktikal oleh peserta. Okey, ini sama yang checklist tadi di akhirnya perlulah disahkan dan dikemukakan kepada penyelaras kementerian. Dan akhir sekali, kita harapkanlah penyelia lapangan, saya faham pegawai semua sibuk, namun sekiranya ada kadet yang ditempatkan di bawah yang bagi Datuk, Datin, Doktor, Tuan-tuan dan Puan-puan, kita harapkan dapatlah sekurang-kurangnya mengadakan pertemuan dalam konteks ini secara Zoom atau platform-platform bersesuaian, sekurang-kurangnya 2 kali seminggu bersama peserta supaya kita boleh keep track ataupun penyelia lapangan boleh keep track tentang apakah tugas-tugas yang dilaksanakan dari segi kesiapan tugas-tugasan tersebut, isu-isu yang dihadapi dan sebagainya. Seterusnya. Dan mungkin saya boleh selitkan juga penyelia utama di Intan akan juga membuat pertemuan dengan kadet-kadet ini selama 3 kali untuk sepanjang tempoh 5 minggu tersebutlah, iaitu pada minggu pertama untuk membincangkan topik-topik, pertengahan untuk keep track perkembangan kadet-kadet, dan kemudian pada minggu akhir untuk memastikan kiranya mereka telah bersedia untuk menamatkan penempatan. Seterusnya, tugasan peserta. Untuk okey, Puan Fairul Azida Syahbudin, nanti kita akan lampiran sertakan ada sikit kesilapan bagi pegawai penyelia. Okey, boleh berhubung dengan urusan kita ada dalam skrin ini Puan Rin Wahab, Puan Liana dan juga Encik Zul Yunus. Nanti saya akan minta mereka message Puan Fairul secara direct mengenai kesilapan tersebut. Okey. Tugasan peserta sebenarnya basically akan diminta untuk menyediakan 2 dokumen waktu dia berada di Kementerian Jabatan. Yang pertama, yang paling penting ialah laporan eksekutif. Laporan eksekutif ini adalah satu kajian tentang penambahbaikan penyampaian perkhidmatan di kementerian. Yang ini perlu diterjemahkan dalam 2 bentuk. Yang pertama ialah pembentangan di kementerian, masa saya sebut tadi, di minggu terakhir, dan mereka perlu menyediakan satu laporan eksekutif. Ada formatnya, saya akan share. Laporan eksekutif ini akan dinilai oleh penyelia utama di Intan. Okey. Seterusnya, mereka perlu juga menyediakan jurnal reflektif. Jurnal reflektif ini dia macam diary tetapi dia bukan diary, iaitu kadet perlu menuliskan apakah learning outcomes dan juga lesson learn daripada aktiviti-aktiviti yang dibuat di kementerian. Okey. Jadi di sini dia tidak akan mengatakan 8.30 pagi lapor diri morning prayer, pukul 10.30 masuk mesyuarat, pukul 12 menghadiri majlis sekian-sekian. Bukan begitu. Mereka perlu mengatakan bahawa okey, secara keseluruhannya mereka telah menghadiri beberapa mesyuarat dan juga majlis sekian-sekian, dan outcome daripada penglibatan tersebut, mereka telah belajar bahawa penyediaan minit mesyuarat perlulah diselaraskan ataupun perlu mengikut format tertentu dan edarannya perlu dah diselaraskan. Begitu. Kita nak learning outcome yang begitu. Bukannya rutin day to day atau hour by hour activity lah. Dan seterusnya ialah yang ketiga, tugasan praktikal. Yang ini saya cakap tadi akan ada checklist di mana kita nak pastikan mereka telah complete lah
Kalau macam orang cakap, kalau orang Islam tu baca Quran tu dah khatam sekian-sekian juzuk. Yang ini dia telah complete, telah buat minit mesyuarat, telah mengurusakan majlis, begitu, supaya mereka telah dapat satu pendedahan yang bagi kita mencukupi ataupun holistik lah, yang ideally patut dipelajari sewaktu praktikal. Okey, kita teruskan. Okey, ini sebagai panduan saja untuk makluman yang bagi Datuk, Datin, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada tetapkan tema laporan eksekutif. Ini tema bukan tajuk. Tema maksudnya apa jua tajuk yang dibuat mestilah tidak lari daripada tema-tema ini, iaitu work environment, stakeholder management, decision making process, project monitoring, workplace communication, digitalization, iaitu mungkin mengubah satu aktiviti kepada pendekatan digital, training and development, policy promotion strategy, public communication, leadership and foresights, crisis management, good governance, improving public service delivery, project management dan juga change management. Jadi kalau katakan kadet mengenal pasti suatu tajuk, kita perlu pastikan bahawa dia mestilah fit dalam mana-mana tema yang disenaraikan inilah. Saya rasa this is quite a broad tema yang kita sediakan, dan kebanyakan yang besar sebarang topik yang dicanangkan itu akan masuk ke dalam tema-tema inilah. Dan laporan eksekutif ini boleh dibuat dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris, kita beri kebenarannya. Seterusnya, saya juga suka ingin berkongsikan beberapa tajuk laporan. Ini memang tajuk sebenar yang telah dibuat oleh kadet-kadet dalam penempatan mereka di pelbagai kementerian dan jabatan sebelum ini. Contohnya ialah kajian penambahbaikan proses permohonan skim pembiayaan deposit rumah pertama. Yang ini kadet ditempatkan, saya tak pasti ditempatkan di mana, yang kementerian jabatan pasti akan tahulah di mana jabatan yang berkenaan. Dan di dalam laporan eksekutif tersebut, kadet menggunakan management tools ECRS. Di sini adalah wajib di dalam penilaian yang dibuat oleh penilai utama, mereka perlu memastikan bahawa mereka mesti menggunakan management tools untuk membuat analisis barang cadangan yang hendak dimasukkan di dalam kertas show berikut. Seterusnya, kajian cadangan pemusatan latihan untuk agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan, obviously KBS, dan mereka menggunakan analisis pastel. Seterusnya, kajian masalah penghebahan maklumat di media sosial di Jabatan Tenaga Kerja menggunakan Ishikawa diagram. Saya juga berkesempatan untuk membaca satu kajian yang bagus dibuat oleh kadet tahun lepas mengenai solusi yang dicadangkan tentang pengurusan taman laut. Jadi kita kalau boleh nak biarlah tajuk-tajuk tersebut mestilah something yang bersifat dasar dan boleh memberi nilai tambah, bukan saja kepada pembelajaran kadet, malah juga kepada kementerian. Okay, Puan Fairul Azida, very good suggestion, because ini bagi saya memang kita memang serahkan kepada kementerian masing-masing, kerana this is a good point sebab kadet, by the way, kepada yang kalau tak nampak chat ni, Puan Fairul Azida cadangkan agar kadet menandatangani satu bentuk non-disclosure agreement. Yang ini memang kita tidak halang kementerian untuk laksanakan, walaupun kadet-kadet ini telah di-brief mengenai akta rahsia rasmi di dalam modul, because sekarang ni pun bahan-bahan di Intan pun kita ada pastikan mereka patuh kepada NDA. Jadi di kementerian-kementerian kita tidak halang kalau kata kementerian juga hendak mewajibkan kadet-kadet menandatangani NDA supaya kalau katakan tuan-puan ingin membenarkan mereka masuk ke mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan keputusan dasar. Ada kementerian yang mengambil pendekatan untuk mengehadkan akses kadet-kadet ini kepada certain mesyuarat yang tidak melibatkan isu-isu dasar. Yang itu pun boleh, saya serahkan juga kepada kementerian dan jabatan. Okey. Seterusnya, okey. Cadangan tugasan praktikal, saya dah sentuh secara sepintas lalu tadi, antara aktiviti yang mesti dibuat ialah penyediaan kertas cadangan. Jadi yang ini, sama ada tuan-tuan betul perlukan kertas cadangan ataupun tidak, kalau boleh, wajibkanlah diorang buat kertas cadangan ini untuk sebarang bentuk program yang memberi pendedahan kepada awam tentang polisi, isu program dilaksanakan oleh kementerian jabatan. Kita nak biasakan mereka, sebab mereka dah belajar kaedah penulisan kertas cadangan, jadi kita nak put it into practice lah. Dan saya juga ada maklumkan kadet-kadet bahawa dalam penulisan kertas cadangan, kadang-kadang template yang diajar di Intan itu not necessary adalah template yang dipakai di kementerian. Because kita faham ada kementerian yang ada house style.
iaitu gaya tersendiri dalam penyediaan sebarang kertas cadangan, memo dan sebagainya. Seterusnya, kalau boleh kita minta mereka juga didedahkan atau diberi peluang untuk melaksanakan program atau aktiviti secara berkumpulan seperti perkongsian, forum, seminar dan sebagainya. Ini boleh jadi sekecil-kecil book review ataupun membuat ulasan topik ataupun membuat perbincangan atau perkongsian pengalaman pada hari Jumaat pagi dan sebagainya, asalkan mereka didedahkan dengan sebarang program. Seterusnya, mengurussertiakan atau menghadiri mesyuarat di Kementerian Jabatan dan Agensi, mengurussertiakan atau menghadiri majlis di sebarang kementerian, jabatan dan agensi, dan juga sebelum bolehnya fokuskan banyak juga kepada penulisan memo, minit maklum balas mesyuarat, surat rasmi, teks ucapan dan sebagainya lah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan assessment kami di Intan, kadet-kadet pada tahun ini banyak yang memiliki kemahiran pembuatan video dan juga PowerPoint. Jadi cantik-cantik lah yang so far kita tengok poster kempen yang dibuat, so far cantik-cantik. Jadi ini antara skill yang saya rasa kita boleh tap lah dalam penempatan ini. Sekiranya tuan-tuan ingin memerlukan mereka untuk develop satu kempen atau poster untuk kementerian dan sebagainya. Seterusnya. Okey, now penilaian. Jadi untuk makluman, ini adalah bagaimana kadet-kadet akan dinilai. Pemberatan keseluruhannya 60% kerana 40% adalah penilaian dari segi penempatan daerah, modul in-trade. Jadi untuk penempatan di kementerian, ia akan membawa pemberatan sebanyak 60%. In total, dua modul ini akan membawa jumlah 100%. Jadi 45% akan dinilai oleh penyelia utama, okey, iaitu pegawai-pegawai Intan yang telah dilantik lah, yang telah menepati certain kriteria yang ditetapkan. Jadi laporan eksekutif yang saya sebutkan tadi adalah membawa pemberatan 40%. Ini sebahagian besar datang daripada laporan eksekutif. Manakala journal reflektif ataupun learning outcome study membawa pemberatan 5%. Di kementerian, penyelia lapangan, pegawai yang menyelia secara langsung akan memberi penilaian 15%. Di dalam 15%, saya akan tunjukkan nanti ada aspek disiplin, kerjasama dan sebagainya, termasuklah 30% penilaian pembentangan akhir itu. Jadi keseluruhannya, modul SPP ini akan membawa pemberatan 60%. Okey, kalau saya boleh petik sekejap, Puan Fairul mesti tanya lagi, okey, kerana ada banyak teknologi dan pengomersialan, jadi saya faham yang belum ada IP, okay, definitely. Jadi di situ sesuailah kalau nak dilaksanakan NDA untuk memastikan tidak ada kebocoran maklumat dan sebagainya. Dan Puan Nur Atikah daripada Parlimen ingin bertanya, adakah semua kadet ada di Intan BK? Ya. Bolehkah kadet ini dipanggil ke pejabat sekiranya perlu? Tidak. Kerana kelulusan yang kita dapat daripada MKN adalah mereka perlu menjalani, mereka dibenarkan untuk meneruskan program DPA secara camp base. Camp base bermakna mereka perlulah diletak di dalam Intan bubble, okey, dan tidak boleh keluar Intan, khususnya apabila ada kontak dengan orang di luar bubble lah. Dalam kes ini adalah orang-orang di Kementerian dan Jabatan. Ya. Itu saya harap dapat menjawab soalan tersebut. Okey, seterusnya. Okey. Tadi saya sebut pasal penilaian oleh penyelia lapangan yang membawa pemberatan 15% on pembangunan sasiah, prestasi dan pembangunan sasiah. Jadi inilah kriteria yang kita tetapkan untuk tuan-tuan nilai penampilan. Of course di Intan ni pemakaiannya lebih skema lah. Okey, mengikuti garis panduan sebagaimana kita pergi DPA dulu. Jadi kita ada kod etika pakaian terpakai. Jadi ini sekiranya penampilan dan juga kekemasan mereka itu mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh kementerian, garis panduan umum kerajaan khususnya. Ini pemberatan 10 markah. Ada kekemasan diri dan penampilan. Seterusnya disiplin, peraturan, mematuhi peraturan, menepati masa, menunaikan janji dan bersifat sabar, antaranya membawa pemberatan 20%. Seterusnya dari segi hasil kerja, keupayaan untuk analisis, memahami situasi dan terjemahkan melalui hasil kerja membawa pemberatan 10%. Ini lebih kurang macam kita punya LMPT lah. Kemahiran komunikasi membawa pemberatan 15%, jalinan hubungan dan kerjasama 15% dan pembentangan. Pembentangan ini adalah pembentangan mengenai laporan eksekutif tadi.
Okey, mestilah dengan jelas dan lancar, mengolah idea, analisis yang teratur dan disokong dengan fakta dan bukti membawa 30%. Saya akan tunjukkan bagaimana nak memberi markah 30% bagi pembentangan ini. Jadi ginilah pecahannya tuan-tuan dan puan-puan. Apabila pembentangan esok dibuat, kita akan bantu dari segi penyediaan pemakahan ini, tetapi terpulang kepada tuan-tuan untuk menguruskan majlis berkenaan. Dan di sini saya juga sentuhlah dalam pengalaman-pengalaman yang terdahulu, ada juga penyelia lapangan ataupun penyelaras kementerian yang bertanyakan sama ada siapa yang perlu hadir di dalam pembentangan ini. Ada kementerian yang memanggil ataupun menjemput kehadiran KSU, TKSU, SUB, SUB untuk sesi tersebut. Kita tak halang, cuma kita ingin maklumkan bahawa sebenarnya ini boleh dilaksanakan di peringkat pegawai, iaitu penjelaras kementerian dan mungkin penyelia lapangan jika mahu. Tidak perlu sampai ke tahap itu, namun kita terpulang. Sometimes ada juga pengurusan atasan yang berminat untuk mendengar fresh idea ini. Jadi kita serahkan kepada kementerian. Cuma kita nak cakap tidaklah wajib kehadiran di peringkat pengurusan tertinggi kementerian dan jabatan. Jadi dari segi pemakahan, kelancaran iaitu 6 markah akan datang daripada pengurusan masa dan juga kejelasan dan keyakinan. Seterusnya, dari segi isi pembentangan 6%, analisis masalah 6%, kematangan idea 10%, jadi total 16%. Dari segi kekemasan pembentangan iaitu bahasa, susunan pembentangan, persembahan slide dan kreativiti pembentangan bawa 8% dan 8 markah dan kesemuanya ialah 30 markah. Okey, saya ingin respon kepada Encik Hairul Anwar daripada Bahagian Pengusaha Tanah. Penilaian ini masih berdasarkan pada physical face to face. Adakah terdapat cadangan penilaian seremaya diadakan oleh Intan untuk menjadi penilaian kadar ini lebih objektif? Okey. Sebenarnya kami juga membuat penilaian yang sama Encik Hairul di Intan, sebab mereka juga dinilai secara sasiah sebanyak 50% daripada DPA ini adalah penilaian sasiah, iaitu pecahan untuk markah penilaian facilitator ialah 15%, lebih kurang similar. Di sini kita juga mematikan pemakaian mereka dan kita telah buat in total 3 bulan DPA secara online. Jadi di situ kita masih memantau penilaian mereka dari segi disiplin itu ialah mereka perlu hadir di dalam Zoom 10 minit sebelum kelas bermula. Kemudian dari segi penglibatan mereka tidak benarkan menutup kamera, perlu duduk tegak dan memberi perhatian sepenuhnya. Dari segi pemakaiannya, of course kita tak nampak lah. Yang di bawah tu dia pakaikan play-card tu kita tak nampak. Tetapi at least dari penampilan yang kita boleh nilai, kita nilai. Memang ada kekangan dari segi untuk membuat penilaian yang secara keseluruhan, namun berdasarkan limitasi yang kita ada, kita make the most of apa yang kita boleh nampak lah. Jadi untuk penilaian, kalau Encik Hairul ni merujuk kepada penilaian tadi tu, penilaian penyelia lapangan, jadi di situ bagi saya kita hanya boleh membuat penilaian berdasarkan limitation yang kita ada lah. Yang penting, tetapi bagi saya dia tidak mengurangkan kebolehsediaan kita untuk menilai mereka, sebab di situ kita akan tengok inisiatif mereka, kehadiran mereka, persediaan mereka dan sebagainya. Okey. Seterusnya. Okay. Aktiviti harian. Okey. Yang ini adalah the core kepada presentation saya pada hari ini. Ekoran daripada penetapan bahawa aktiviti ataupun internship ini akan dilangsungkan secara atas talian. Jadi ada beberapa wakil kementerian dan jabatan yang bertanyakan kepada kami bagaimana hendak memberikan tugas-tugas dan sebagainya. Jadi kita ada menyediakan sedikit garis panduan yang diharapkan dapat membantu, namun tidaklah mengatakan bahawa mengehadkan tuan-tuan dan puan-puan untuk ikut 100%. Kita masih boleh serah kepada kementerian dan jabatan untuk menentukan sendiri bagaimanakah pembahagian tugas dan pemantauan dapat dijalankan dengan berkesan. Jadi kita cadangkan untuk minggu pertama, apabila kadet melapor diri secara atas talian, di sini kita harapkan terlebih dahulu kalau boleh adalah satu sesi antara kadet-kadet ini dengan penyelia lapangan terlebih dahulu. Okey. Jadi di sini mereka akan dikenalkan dengan siapakah penyelia-penyelia lapangan masing-masing. Dan kemudian terus kita syorkan kementerian dan jabatan untuk mengadakan sesi selepas
Sekejap saya teliti balik. Okey, first ialah penempatan betul dan kemudian sesi suah kenal dan kemudian kalau boleh gunakan hari pertama ni untuk memberi taklimat korporat mengenai pengenalan kepada kementerian dan jabatan tersebut. Di sini kita boleh explain tentang struktur pengurusan tertinggi, bahagian-bahagian yang ada, core business, misi, visi dan sebagainya supaya kadet mendapat gambaran awal. Of course, di peringkat Intan, kami akan memaklumkan penempatan mereka pada 30 hari bulan ini. Dan kemudian kadet-kadet akan kita expect mereka untuk start menjalankan sedikit kajian lah tentang kementerian tersebut untuk melawat website dan membaca maklumat-maklumat tersebut. Jadi taklimat pengenalan kementerian ini seharusnya akan pergi lebih mendalam tentang apakah core business ataupun isu-isu yang dihadapi oleh kementerian dan juga mungkin boleh memperkenalkan lebih lanjut kepada bahagian-bahagian. Jadi setiap bahagian mungkin akan ada sesi khusus yang akan memberi penerangan lebih lanjut tentang apakah core business bahagian-bahagian tersebut. Jadi pada hari Selasa, di sini apabila kadet-kadet akan setelah sampai di kementerian, mereka akan ditempatkan di bahagian-bahagian tertentu lah. Jadi pada hari Selasa kita cadangkan agar mereka dapat berkenalan dengan lebih lanjut. Di sini mereka akan dah start break lah. Breakout kepada bahagian masing-masing dan mengadakan pertemuan dengan wakil SUB ataupun wakil-wakil penyelia lapangan di bahagian masing-masing. Kemudian akan berbincang untuk memahami dengan lebih lanjut isu dan juga core business di dalam bahagian tersebut. Ini secara tak langsung akan memberi peluang kepada kadet untuk bertanyakan tentang apakah isu-isu yang sesuai untuk mereka jadikan sebagai topik untuk dijadikan jurnal atau laporan eksekutif. Kemudian pada hari Rabu saya letak di setiap hari ini taklimat korporat setiap bahagian di mana kadet-kadet walaupun mereka telah ditempatkan di satu kementerian namun kita tidak mahu hadkan pengetahuan mereka hanya kepada bahagian tersebut. Jadi kita boleh slotkan pada hari-hari lain kalau katakan taklimat bahagian-bahagian lain juga ingin memberikan taklimat korporat mereka kepada kadet-kadet. Ini adalah garis panduan saja. Saya serahkan kalau kata kementerian lebih comfortable nak fit semua taklimat-taklimat ini dalam 2 hari pertama, kemudian terus kita lepaskan mereka untuk jalankan kerja harian pun boleh juga. Cuma saya slotkan sebagai cadangan sahaja. Jadi kita cadangkan kalau boleh by hari Rabu tu mereka dah kena pasti tajuk dan skop kajian untuk diperincikan bersama penyelia lapangan sebab pada hari Jumaat itu akan ada sesi konsultasi dengan penyelia utama Intan. Di sini akan kita bincangkan dan waktu ni kita akan kita akan beri kelulusan sama ada mereka boleh proceed atau tidak dengan tajuk-tajuk yang dipilih. Kenapa kita perlu selesaikan dalam minggu pertama? Sebab kita nak beri cukup masa kepada kadet-kadet untuk membuat research, interview dengan program-program berkenaan bermula daripada minggu berikutnya sambil mereka melaksanakan tugas-tugas harian lah. Okay. Seterusnya, bagi minggu yang kedua dan ketiga, basically kita nak kadet-kadet ini terus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang tuan-tuan tetapkan, tugas-tugas praktikal khususnya. Dan at the same time, pada waktu berjabat itu mereka juga boleh reach out kepada pegawai untuk menjalankan dan mendapatkan bahan dan mendapatkan maklumat lanjut mengenai isu-isu yang hendak dimasukkan ke dalam laporan eksekutif. Ini sama juga sehinggalah sepanjang minggu 2, 3 dan 4. Jadi 3 minggu satu proses yang panjang lah dan akan ada salah satu minggu tersebut mungkin minggu ketiga di mana kadet-kadet akan juga mengadakan perjumpaan sekali lagi dengan penyelia utama Intan. Seterusnya pada minggu terakhir kadet-kadet akan di sinilah akan berlakunya pembentangan laporan eksekutif tersebut di mana kita cadangkan pada minggu kelima itu pada hari Isnin atau Selasa di mana mereka boleh membentangkan. Kenapa pembentangan ini perlu dibuat di awal minggu terakhir? Sebab saya pasti dalam sesi tersebut akan ada cadangan-cadangan penambahbaikan ataupun input-input yang ditambah oleh penyelia lapangan. Jadi di sini akan ada masa untuk kadet menyediakan atau membuat pindaan-pindaan kecil ke atas laporan tersebut dan supaya mereka boleh kemukakan kepada penyelia utama pada penghujung minggu berkenaan lah. Dan pada hari Khamis mungkin di sini bolehlah diadakan majlis penutup di Kementerian dan Jabatan sebagai tanda berakhirnya penempatan mereka. Okey. Dan pada hari Jumaat kita juga ingin memohon penyelaras kementerian untuk mengumpulkan borang-borang penilaian dan boleh kiranya mengemukakan markah-markah tersebut kepada pihak Intan
Terima kasih. Seterusnya. Oh, okey. Nampaknya itulah sedikit tentang garis panduan ataupun cadangan yang Intan ingin berikan kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini saya ingin juga berkongsikan beberapa nasihat dan peringatan kalau dibenarkan. Memandangkan mereka ini adalah pegawai-pegawai kadet dan mereka hanya baru melalui separuh daripada modul-modul yang diberikan, dan kita juga perlu ambil maklum bahawa terdapat banyak kekangan dan cabaran kepada mereka lah dalam mengikuti DPA pada tahun ini, kerana mereka terpaksa mengikuti dari rumah untuk tempoh yang panjang. Jadi penerimaan itu mungkin tidak 100% sebagaimana yang didapati dengan sesi secara fizikal. Jadi di sini walaupun begitu mereka telah didedahkan dengan modul-modul yang penting, jadi kita harapkan mereka ada sedikit pendedahan. Jadi kita harapkan ekspektasi di kementerian juga dapat disesuaikan, satu dari segi menguji mereka dengan kebolehan mereka with the aim untuk memberi ilmu-ilmu baru juga kepada mereka. Jadi it's a process ongoing learning, apa ni yang cakap, and at the same time juga ada satu proses untuk menguji kebolehan mereka untuk tujuan penilaiannya. Jadi kita perlu seimbangkan antara kedua ini. Yang seterusnya saya juga ingin kalau dapat saya berpesan bahawa mereka ini belum lagi dilantik dalam Pemerintahan Awam. Jadi there's a limit to the extent to which mereka boleh mewakili kementerian dan jabatan, sebab mereka kiranya kalau katakan ada sebarang isu dan masalah, contohnya mereka dibenarkan untuk membuat perkongsian umum dan kemudian suddenly adalah benda-benda yang tidak sepatutnya dikongsikan kerana mereka tidak mahir. Jadi di sini juga kita khawatir akan memberi masalah kepada kementerian dan jabatan kerana mereka bukanlah penjawat awam sepenuhnya yang mana kita boleh ambil tindakan-tindakan yang sama macam orang lain. Jadi seboleh-bolehnya kita kena fikir apakah limit ataupun akses yang bersesuaian untuk kedai-kedai ini. Dan yang terakhir sekali, mungkin saya boleh berpesan kepada kita semualah supaya dapat mempamerkan tahap profesionalisme yang tinggi untuk kita menjaga nama baik Pemerintahan Awam lah, supaya kita dapat memberi contoh teladan yang baik kepada kedai-kedai ini dan menunjukkan profesionalisme kita sebagai pegawai-pegawai di kementerian, supaya mereka dapat menjadikan sebagai inspirasi apabila masuk ke servis kelak. Maklumlah mereka ni kebanyakannya muda-muda, comel-comel dan sebagainya. Jadi yang itu saya harap kita dapat maintain profesionalism kita sepanjang kita menyelia mereka-mereka ini. Okey. Saya akan ambil soalan di sini oleh Encik Amri daripada SPA, daripada KKMM lah, Puan Rohaiza. Adakah limit masa atau ada kewajipan tempoh sesi online webinar bersama kadet setiap hari? Ada kemungkinan penyelidik bertajuk hanya pantau sekali seminggu melalui WhatsApp saja? Betul. Puan Rohaiza, sebenarnya kita tidak wajibkan mereka duduk di depan kamera sepanjang hari. Tidak. Kita serahkan kepada Kementerian dan Jabatan untuk set apa saja tugasan yang diberikan dan kemudian based on trust kita serahkan kepada kader-kader ini untuk melaksanakan tugas tersebut. Kerana mereka berada di Intan, jadi mereka takkan boleh ke mana-mana. Kita akan sediakan fasiliti, contohnya mungkin mereka akan berada di classroom waktu melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut. Jadi mereka akan terus berkumpulan, akan buat kerja-kerja masing-masing dan dia akan hantarkanlah. Jadi di sinilah pentingnya kejelasan dari segi assignment, deadline. Once kita berikan kepada mereka dan kita boleh let loose dan kemudian kita boleh pantau on a very loose basis lah. Okay, tak semestinya kena ada tempoh sesi webinar secara minimum atau maksimum dengan mereka. Okay. Kemudian Cik Amri SPA bertanyakan, tuan-tuan juga boleh ambil mic ya kalau kata ada soalan, kalau comfortable untuk bercakap. Cik Amri, adakah menjadi satu kewajipan untuk penyelia lapangan mempunyai kelulusan jasa sarjana? Okay, very good question. Okay, di sini saya ingin maklumkan mengenai syarat yang kita tetapkan untuk penyelia lapangan. Okey, jadi di sini kalau ikutkan, because untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, program DPA ini adalah program yang telah mendapat akreditasi oleh MQA. Jadi ada ditetapkan sedikit kriteria minimum lah dari segi penilaian ataupun kelayakan pihak-pihak yang menilai. Secara dasarnya, pegawai lapangan perlulah memenuhi kriteria-kriteria ini, iaitu yang pertama, grade 48 dan ke atas, mesti PTD, okey. Kemudian mempunyai ijazah sarjana
dan mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun di bahagian tersebut. Okey. Tapi kita ada berbincang dengan pihak penjeras kementerian tempoh hari. Okey, dan Cik Zul ada edarkan garis panduan di dalam chat box, tuan-tuan boleh tengok. Namun sekiranya ada kementerian yang mempunyai masalah untuk mendapatkan pegawai lapangan yang mempunyai menepati kriteria grade 48 dan ke atas, boleh berhubung dengan pihak urus setia. Nanti kita mungkin di sini yang dapat yang mungkin kita boleh bincang and maneuver a little bit lah dari segi kelayakan akademik. Tetapi kalau kita harapkan agar kriteria yang lain itu dapat dipatuhi lah, mestilah PTD grade 48 dan juga di situ mempunyai pengalaman 2 tahun. Kita mungkin boleh pertimbangkanlah, saya put it in the open, kalau kata pegawai-pegawai tersebut tidak mempunyai kelayakan ijazah sarjana namun telah berkhidmat di bahagian tersebut melebihi tempoh 5 tahun, itu adalah flexibility yang boleh kita berikan, dan kita boleh maklumkan pihak MQA lah mengenai adjustment ini ya. Jadi kita harap dapat dipenuhi lah oleh kementerian dan jabatan. Okay, seterusnya adalah soalan daripada SSMN. Saya tak pasti. Boleh dapatkan salinan slide? Boleh, kita akan sharekan. Memang direka untuk tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita juga akan kemukakan melalui penyeras kementerian borang-borang penilaian tersebut ya. Dan saya difahamkan kementerian juga dah dapat dah nama-nama pegawai-pegawai ya urus setia yang telah ditempatkan di kementerian dan jabatan, dan nanti penyelaras kementerian akan agihkanlah mengikut kesediaan bahagian-bahagian untuk menerima berapa banyak. Okey. Dan pihak kader akan dimaklumkan pada 30 hari bulan ini. Namun saya difahamkan ada kementerian yang excited dan juga mungkin untuk program penempatan mereka dah hubungi dah pun kader-kader secara terus. Jadi adalah sama ada kader dah dapat dah jawapan ataupun soalan bocor lah tentang di mana mereka akan ditempatkan. But it doesn't matter, it's okay. Okey, adakah daripada Jabatan Audit Negara, Cik Hemalata, adakah sesuai jika pegawai ditempatkan di bahagian pengurusan sumber manusia cawangan perkhidmatan khususnya kerana job scope adalah lebih kepada operasi? Boleh. Dalam pengalaman-pengalaman sebelum ini juga betul kita ada quite a number juga sebenarnya Cik Hemalata yang ditempatkan di bahagian pengurusan sumber manusia. Dan dia tidak menghalang walaupun dia operational, tetapi masih banyak isu-isu dasar yang boleh dilaksanakan. Contohnya mengenai cara untuk mengoptimumkan ataupun cara untuk memastikan keberkesanan pengagihan bakat ataupun talent matching dalam kementerian, menetapkan penempatan yang tepat antara pengalaman akademik dan pengalaman pegawai dengan lokasi-lokasi di mana mereka ditempatkan. So boleh, dia tidak menghalang sebenarnya, malah banyak kementerian yang actually ditetapkan dan letakkan di PPSM lah. Okey, di sini Encik Amjad Miti, okey, andaikan bahawa modul ini hanya terhad pada teori dan bukan lagi praktikal. Partially, saya tak 100% agree. Jadi expectation of the report would only include theories and less practical argument. Okey, begini. The modul SPP ialah pendedahan. Okay, at the end of the day, it's all about exposure. Exposure can come in various forms lah. Jadi yang satu, pendedahan praktikal itu masih boleh dilaksanakan because at the moment kita juga melaksanakan tugas secara praktikal tetapi secara online. Online is a platform, tugas masih praktikal. Kita masih mengurusetiakan mesyuarat secara praktikal, kita masih menyediakan memo, kita masih menyediakan kertas cadangan. Itu they are still practical works. Jadi kadang-kadang masih didedahkan dengan tugas-tugas praktikal. Okay. Teori is basically kadang-kadang dia lebih kepada penyediaan laporan eksekutif itu sendiri. Laporan eksekutif is based on a problem, kemudian mereka kena analyse menggunakan satu management tool dan kemudian mereka kena cadangkan cadangan penyelesaian. Tetapi the trick is dia tidak boleh something that you just plug out of thin air, sebab kadet-kadet masih perlu mengemukakan bukti. Jadi kat sini mereka kena masukkan fakta dan justifikasi yang kukuh dan juga implikasi kewangan. Ada pemberatan untuk markah kesemua ini. Jadi mereka tak boleh just fikir something yang bagi saya fantasi, jadikan satu tajuk and bentang. Tidak. Mereka perlu membuat tembual atau membuat rujukan dengan literature yang ada di kementerian dan kemudian perlu meletakkan justifikasi yang kukuh dan mungkin merujuk even dengan objek sebagai yang manakah atau peruntukan yang manakah yang akan digunakan untuk merealisasikan cadangan-cadangan ini. Dan juga
Sekiranya kandidat merasakan bahawa tidak ada implikasi kewangan, mereka perlu buktikan bahawa mestilah menggunakan aktiviti ataupun program sedia ada atau kerjasama dengan jabatan A menyebabkan tiada implikasi kewangan. There's a lot of pembuktian yang perlu dilaksanakan di dalam laporan eksekutif tersebut. Jadi untuk menjawab Tuan Amjad daripada MITI, practicality atau pendedahan kepada praktikal itu masih boleh dicapai dengan tugasan-tugasan yang kita sebagai penyedia lapangan berikan kepada mereka. Macam saya cakap di awal tadi, it may not be 100%. Kalau di kemudian kita boleh cakap, okay, you susun file ini, mungkin mereka tak boleh buat lagi. Tapi there are other options on practical activities yang mereka masih boleh lakukan dari Intan sepanjang penempatan ini. Okey, Puan Mastura daripada Kementerian Perpaduan baru ditubuhkan setahun. Semua calon penyedia lapangan tidak memenuhi syarat 2 tahun berkhidmat di bahagian. Okey, tak apa, Puan Mastura boleh hubungan kami boleh bagi exclusion lah, kami boleh justify lah dengan MQA. Kalau MQ tanya kenapa, saya cakap KSU dia sendiri 2 tahun. Okey, jadi di sini saya rasa mudah lah untuk kita justify, insyaAllah kita boleh penuhi lah. Kalau pegawai kurang 2 tahun di jabatan sedia ada tapi ada sarjana, okey ke? Okey, boleh saya minta urus setia tak untuk comment on this one? Adakah kelayakan akademik tu go on top daripada pengalaman bekerja? Dipersilakan urus setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Okey, dalam consideration untuk memilih pegawai latihan, pegawai lapangan, sebenarnya dia banyak consideration. So we have to look at it case to case basis sebab ada dalam certain cases di mana kita membenarkan yang dia tidak ada master kerana dia ada 6 tahun pengalaman di unit yang berkenaan. So there's a lot of consideration yang kita perlu buat case to case basis. So feel free to reach out to us untuk kita bagi penerangan lah. Dan kita bagi some consideration. So at the end of the day, sekiranya tidak ada berlaku orang cakap tiada fulfillment ke atas kriteria yang ditetapkan, Intan hanya perlu justify dengan pihak MQA bahawa ada limitasi dalam pelaksanaan ataupun pematuhan syarat-syarat tersebut. Jadi kalau tuan-tuan yang mempunyai kes-kes tersebut boleh menghubungi kami akan senaraikan dan kita justifykanlah bagi pihak Kementerian Jabatan. Saya ada Puan Sabrina. Cik Rudy, sebab kat saya yang tanya soalan tu, sebab kat sini semua yang ada pun yang 41 pun baru-baru, yang saya pun baru masuk 2019, jadi tak ada 54 lain pun. So tu yang saya tanya soalan tu, sebab saya masuk 2019 tak cukuplah 2 tahun pengalaman di GICC ini. Tu yang saya nak tanya tu, Tuan. Boleh Puan Sabrina, kita jumpa lagi nampaknya. Okey, Puan Sabrina tak apa, kita faham untuk kes-kes di mana jabatan tersebut masih baru, definitely memang tidak ada any individu di situ yang memenuhi sepenuhnya syarat tersebut. Namun kalau katakan kita boleh buktikan bahawa pegawai penyelia tersebut mematuhi 1-2 syarat yang lain, kita boleh justify lah untuk di mana syarat-syarat yang tak dapat dipenuhi tersebut, and for strong reason pun, macam contoh JICC. Okey, terima kasih Tuan. Sama-sama. Encik Rudy ya? Boleh Encik Kumaran, silakan. Encik Rudy, saya Kumaran daripada Kementerian Belia dan Sukan. Okey. Encik Rudy, selamat petang ya, selamat petang kepada semua. Alright, saya kita dimaklumkan yang submodul SPP kali ini akan dibuat sepenuhnya secara dalam talian online. Alright, I truly agree dengan Encik Rudy punya statement tadi. Exposure can comes in various forms, but whether it is impactful or not, that is what we have to see. So what I'm trying to say is KBS, secara dasarnya KBS tak setuju 100% talian untuk pegawai kadet ni, sebab bila kita tengok objektif submodul SPP ni, dia more kepada mendedahkan peserta kepada dasar kerajaan, mendedahkan peserta kepada budaya kerja dalam perkhidmatan awam. If you ask me to drive a car, to test drive a car, you just ask me to drive online,
simulation, I wouldn't get the same experience if I drive a physical car, you know. When I drive a physical car, baru saya dapat tahu apa isu yang saya akan hadapi, apa halangan yang saya akan temui nanti. Alright. And another one, bila physical, they come to office and work, they will get not only on the subject matter, not only on dasar dia orang boleh belajar, bukan saja budaya perkhidmatan awam, tetapi dia orang punya character building. I'm just want to sangkutkan, relatekan benda ni kepada one of the social media, dalam social media FB, PPTD punya page ni. There is one student, I think that is current student kot, current cadet kot. Correct me if I'm wrong. You're wrong. No, that is not a cadet. No. That is not a cadet. Okay. No. Okay. If that's a cadet, then we should fire them lah. All right. So that is what I'm trying to say, Jerodi. They won't get the same experience, you know, it won't be impactful. So apa yang KBS nak cadangkan, biar kepada kementerian yang putuskan. Biar kementerian yang masing-masing yang putuskan sama ada dia nak buat secara 100% online ataupun maybe hybrid ke. So that is kita punya cadangan lah. Tu Encik Dori. Okay, terima kasih banyak-banyak Cik Kumaran. I truly agree with you. In term of pencapaian, kami sendiri di Intan merasakan bahawa dengan pelaksanaan begini, definitely kita tidak dapat capai 100% objektif yang ingin kita capai. Sebab itu, kita sebenarnya, itulah tujuan di mana kita wujudkan garis panduan ini dan mengadakan reach out dengan kementerian dan jabatan untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya ada pendedahan diberikan. Kenapa saya cakap macam ni? Actually, we do not have any option because kita semua sekarang ini dipandu oleh keputusan MKN. So, saya, kementerian, semua tidak ada option dalam perkara ini. MKN, sewaktu kita berhubung dengan pihak MKN untuk memohon kelulusan untuk meneruskan program DPA, mereka telah memberi kelulusan dengan 2 syarat. Okay, yang pertama, kadet mesti menjalani swab test PCR dan terbukti mesti negatif. Itu nombor 1. Yang kedua, kadet pelaksanaan program DPA mesti dijalankan secara camp based. Jadi jelas 2 arahan daripada MKN. Sekiranya tidak, memang kita dah tak dapat teruskan program DPA ini. Jadi we have to work around the decision. I think we have all been in such situation at the ministry where we have been given certain limitation and we just have to work around it. So begitulah juga untuk perjalanan program SPP ini. Jadi kami telah berbincang dengan beberapa pihak mengenai perkara ini dan di sinilah di mana kita putuskan bahawa kita tetap akan teruskan walaupun dalam limitation yang ada. Sebab itu kita perlu structurekan pendekatan kita supaya certain exposure masih boleh diberikan kepada mereka. The argument yang diberikan, which saya kalau boleh saya nak share lah dengan Encik Kumaran dan semua ahli mesyuarat, ialah satu ketika dulu tidak ada pun program SPP. Okay, during my time, during tuan-tuan punya time, I think most of you dulu tak ada program SPP. Yet we are not so bad, kan? As a PTD, I think we are not so bad. Because DPA is just a 10-month preparatory program. Okay, kementerian is the lifelong learning yang akan berlaku pada semua PTD. Kita sendiri pun berada di satu kementerian, kita boleh jadi expert di satu tempat, kemudian kita pergi naik pangkat ke kementerian baru, kita start from zero balik. The same thing lah. Rodi, sorry untuk ni. Our time is different. Okay, last time kita macam saya 1 tahun kerja dulu. Kita dapat exposure in the office and then kita pergi DPA. So now diorang langsung tak ada that experience going to office, physically. So on the spot they are pergi just on everything online. It's like character build in term of character building. They won't get it. Yeah, Mr. Kumaran, that's not entirely true, isn't it? Because contohnya Puan Julia Jaladin, KPDN HCP, Puan pergi DPA dulu kan? Then you go to kementerian, betul tak Puan? Betul. And she's the head of sumber manusia in KPDN HCP. Because mungkin waktu tuan ialah penempatan di kementerian dahulu kemudian DPA. Kita ada banyak batch-batch sebelum itu yang actually macam saya pun ke kementerian dulu kemudian di DPA. Tapi ada juga batch-batch yang pergi DPA dulu dan ke kementerian kemudian. So my point is that
pembelajaran perkhidmatan awam ni berterusan. DPA adalah program permulaan dan kita basically because it's in the curriculum, kita perlu laksanakan dan kita cuba laksanakan sebaik mungkin dan kita harapkan nanti waktu penempatan di kementerian sebenar mereka boleh demonstrate lagi and banyak peluang lagi. Ramai pun yang muda-muda di sini, mereka will get the opportunity to continue improving their skills dan pengalaman lah. Dan saya percaya pun kemarin di kementerian pun akan jadi antara pihak yang banyak akan membantu mereka untuk memahami selok-belok di KBS kelak. Okay. Saya nak jawab soalan-soalan dalam chat ni. Kepada yang nak tanya soalan secara lisan mungkin boleh raise hand supaya saya nampak. Ketidak ni chat ni dah pergi banyak ke bawah. Saya tengok PDT Hulu Selangor, sekiranya tak punya pengalaman 2 tahun tetapi menepati kerjaya lain, adakah masih, saya rasa saya dah jawab ni tadi. Okay, Yazmalina Yaakob KLN, adakah pihak Intan dapat beri pertimbangan untuk seorang penyelia lapangan ditugaskan sama 2-3 orang kadet? Boleh, memang boleh. Memang sebelum ni pun memang ada 2-3 orang, contoh dapat ada satu bahagian memang satu saja penyelia lapangan yang buat penilaian. Apakah contingency plan Intan sekali keadaan peti positif tidak sihat untuk melaksanakan tugas-tugasan? Okey. Sekarang ni apabila mereka diletak di dalam Intan, seharusnya mereka dalam bubble lah yang safe insya-Allah. Tetapi of course macam-macam boleh berlaku dengan varian baru dan sebagainya. Sekiranya mereka tidak sihat, dia macam bekerja tuan-tuan dan puan-puan sepanjang tempoh 5 minggu tersebut. Jadi bila dia tidak sihat, dia boleh juga dapatkan MC lah. Of course dia kena maklumkan pihak kementerian dan pihak kementerian akan treat that as MC sebagaimana kita juga. Okey. Jadi dari situ saya serahkan kepada kementerian lah untuk katakan kalau kata ada tugasan minta dia hantar juga ke ataupun adjust deadline dan sebagainya. Dia samalah macam kalau kata dia ditempatkan di kementerian secara fizikal juga. Okey, Wan Nur Ain binti Wan Mak Saleh, adakah dibenarkan sekiranya PL bukan skim PTD boleh berhubung dengan urus setia? Kita akan teliti kes tersebut. Kalau dia ada ciri-ciri yang lain, mereka membuat paper mendasarkan di Mahkamah Perusahaan hanya ada 2 orang PTD 4844. Ini daripada Sherin Aida Samsul Khalil. More of operational, macam sikit pening bila kata kena buat kajian tu on dasar. Okey, begini, jangan rasa caught up by the term operation. Okey, day to day operation, because contohlah di Mahkamah Perusahaan hanya ada 2 orang PTD, more on operational, tetapi dia masih buat satu paper pasal penambahbaikan penyampaian perkhidmatan. Itu ialah paper dasar. Okey, maksudnya okey, proses ini mengambil masa sekian, jadi dia akan buat satu paper untuk menambah baik proses tersebut dan masih mencapai objektif contohnya. Itu bagi kita ialah paper dasar. Erin Permiti, can we give some quiz to test the knowledge on relevant subject in order to evaluate the matter? Of course. I would encourage any innovative approaches, creative approaches in evaluating the student. Kalau katakan you nak tuan-tuan mahu more structured and objective evaluation, nak test dia punya pemahaman ataupun nak macam bagi dia, okay sekarang I bagi you buat paper, you buat. Lepas tu tengok and you nilai based on hasil kerja pun boleh, tak ada masalah. Fairul Azidah Syahbuddin, okey, boleh kongsikan laporan eksekutif tahun lepas boleh jadikan benchmark pada penyelia supaya penyelia boleh bimbing kot. Bombing ni ganas ni Puan Fairul. Boleh bimbing accordingly berdasarkan tempoh praktikal yang singkat dan limitasi tidak bersumber kerana pandemik ini. Urus setia macam mana? Of course penilaian akan dibuat oleh penyelia utama di Intan, tetapi saya faham maksudnya Puan Fairul cadangkan ini adalah dari segi untuk guide dorang dalam pemilihan tajuk dan sebagainya. Okey, saya ulas sedikit. Kita ada limitation untuk share sebab kadang-kadang benda tu subject to confidentiality setiap kementerian. So what we did was macam Cik Rudy share dalam slide tadi, di mana kita share kita share tajuk sahaja. Tapi kalau tengok dari segi struktur dan sebagainya, kita dah sediakan format dalam garis panduan yang telah Encik Zul kemukakan dalam slide tadi ataupun dalam chat room tadi. So boleh semak di situlah. Tapi untuk share the whole report tu, we can't do that. Itu saja. Okey, minta maaf ya. Saya harap jelas di situ. Okey, kemudian ada PKT Cik Nadia untuk maklum PKT proses reorg, kes yang sama juga. Baik, maklumkan kita, nanti kita akan jawab ya. Jabatan penyelia bombing lagi Puan Fairul. Yang penting bukan jabatan tetapi bagaimana penyelia bimbing. Okey.
Cik Rudi, jawab saya punya lah Cik Rudi. Kejap, saya tak jumpa Puan Rafidah. Baru nak sampai. Tunggu kejap. Sebab Puan Fairul ni dia tanya. Jadi saya kena jawab satu-satu. Kejap. Okey, Puan Rafidah ni. Kejap Saya nampak Puan Siti Salwa pun ada angkat tangan ni. Nanti kejap Puan Rafidah. Okey. Puan Ni Rafidah. alumni MOA ni. Ya. Nanya. Sudah 9 bulan baru bertukar ke Mosi secara berkomunikasi dengan bawahan saya melalui Zoom. Okey, ni untuk menjawab Tuan Kumaran. Okey. Bolehkah kita bagi mereka untuk bantu projek atau program sedia contoh pelaksanaan agenda nasional sihat negara atau sangat-sangat saya alukan. Saya sebenarnya sangat welcome. Saya faham bukan semua kementerian di dalam proses pembuatan dasar ataupun dalam proses untuk develop garis panduan ataupun national strategy. Tetapi kalau kita ada something yang begini, saya sangat-sangat hargai kalau kementerian dapat libatkan mereka sebab rare opportunity Puan Rafidah. Jadi kita memang nak bagi dia orang tolong saya buat ni lah sebab saya tak ada pegawai. Boleh. Gunakan mereka malah because dia ada skill in presentation dan grafik ni. Boleh minta juga macam mana dia boleh presentkan macam certain infografik tu dengan cara lebih menarik. Yes. Sebab ni hasrat KKM kan untuk semua kementerian ada buat program agenda nasional sihat negara. So it's the right time lah mungkin saya boleh involve dia orang untuk tolong yang ni. Tapi Puan Rafidah kena minta dengan PSM lah supaya dapat. Kang di agak-agak tak dapat Kang? Saya dah ada nama pegawai dah attach dengan saya. Okay, very good. Thank you. Okey, Encik Amri SPA. Okey, saya tanya Puan Siti Salwa dululah tu saya pergi balik ke chat box. Puan Siti Salwa silakan. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Tunjuklah muka. Oh, tunjuk muka. Cantik sangat. Puan Siti Salwa ni pegawai saya dulu. Saya SUB beliau. Okey, go ahead. Teruskan. Okey, seperti mana yang Encik Rudi sedia maklum, di unit saya ni banyak terlibat dengan rundingan-rundingan antarabangsa, peringkat antarabangsa yang agak confidential. Jadi berkaitan dengan soalan NDA tadi, boleh saya tahu sama ada akan dipilihkan oleh pihak Intan sendiri ataupun bagaimana? Bolehkah dilaksanakan? Dan soalan kedua saya ialah kerana kita suka nak bagi exposure kepada cara-cara kita menjawab kepada persoalan-persoalan yang diajukan oleh pihak antarabangsa dan juga permasalahan dalam pembentukan polisi dalam negara, bolehkah perkara itu didedahkan kepada mereka sebab dia adalah confidential dan sulitlah daripada pandangan saya lah. So macam mana pandangan daripada pihak USTI? Terima kasih Encik Rudi. Terima kasih Puan Siti Salwa. Sebenarnya Intan tiada pandangan mengenai perkara sebegini sebab apa yang ditafsirkan sebagai sulit ataupun terbuka itu adalah terserah kepada kementerian masing-masing dan kesediaan kementerian tersebut untuk memberi akses kepada kadet untuk melaksanakan tugas-tugas yang dealing dengan dokumen-dokumen berkenaan. Kita ada dapat maklum balas dalam SPP sebelum ini di mana ada kementerian yang kita ada penempatan kadet di jabatan yang memang deal dengan 100% really secret matters and in the end dia tidak dapat buat apa-apa pun. Jadi tak serve kesian, dia agak terhad dari segi pengalaman apa yang dia buat di kementerian tersebut. Sebab itu dalam kita punya komunikasi dengan penyelaras kementerian, kita cadangkan kepada kementerian sekiranya ada bahagian-bahagian yang dealing dengan dokumen yang sangat-sangat sulit yang memang tidak boleh dikongsikan kepada kadet, kita cadangkan untuk kadet-kadet tidak ditempatkan di bahagian tersebut lah. Jadi untuk dalam kes Puan Siti Salwa, saya cadangkan mungkin apa yang kadet-kadet boleh bantu di situ. Of course, mereka telah selesai modul international relation di sini. Jadi mungkin di situ dia tengok aplikasi memberi tersebut. Mungkin boleh share dengan dia ialah FTA yang telah ditandatangani dan mungkin proses-proses ratifikasi dan sebagainya, ataupun mungkin minta mereka bantu dari segi consolidation of data, mungkin turun untuk buat comparison of tariff line dan sebagainya. Itu mungkin antara aktiviti yang boleh buat lah. Berhubung sama ada mereka, maksudnya Tuan, kita setkan mereka di dalam satu agenda kriteria kerja yang tidak melibatkan perkara-perkara sulit lah, yang boleh kita gunakan kepakaran mereka lah berdasarkan betul. Sekiranya benda itu difikirkan kuatir so, saya faham kalau kata dalam bina-bina tugas Puan Siti Salwa memang ada dokumen tu, kalau boleh kita tak boleh riskan benda tu sampai ke mana-mana pihak pun. Jadi yang itu saya rasa saya serahlah kepada pihak kementerian untuk mengahadkan takat di situ saja. Namun tadi Puan Siti ada tanya something yang saya mungkin apply
pada pandangan saya ke semua kementerian. Boleh tak mereka menjawab email-email kepada pihak luar? Contohnya, to be frank, sebenarnya kadet-kadet ini tiada local standard di dalam kementerian-kementerian untuk mengguna pakai satu title pegawai kementerian tersebut untuk menjawab komunikasi dengan pihak luar lah. Bagi saya mungkin dia boleh tugas koordinasi, kumpul bahan-bahan etc. Tetapi kalau katakan dia menjawab, mungkin sebaik-baiknya bagi pihak pegawai. Saya rasa kementerian masih untuk menjadikan dia satu official communication masihlah perlu ditandatangani atau dikeluarkan menggunakan email rasmi kementerian berkenaan. That's a good point. Thank you for bringing this up. Sebab kementerian-kementerian lain saya rasa perlu maklum juga mengenai perkara ini. Okey, jadi Encik Rudy. ya. Ya Puan Julia, silakan. Sorry nak tanya, mereka ni masih belum sign akta rasmi kan? Okey. Di Intan, urusan nanti boleh tambah yang saya tahu for a fact kita dah ada sign beberapa dokumen lah, kontrak. Dalam kontrak yang diorang sign sebagai kadet ni, dia tertakluk kepada semua akta-akta yang terpakai, termasuk Pekeliling Pejabat Awam. So indirectly di situ memang dia kena patuh kepada akta rahsia rasmi kerajaan lah. Okey. Tetapi kalau katakan dia ada sign secara berasingan non-disclosure agreement, saya tanya Urus Setia kalau katakan ada. Sebab setahu saya macam tidak ada di Intan lah. Jadi sebab itu saya tak wajibkan mereka sign di Intan. Sebab kalau katakan dia sign di Intan, basically ialah untuk dia tidak dedahkan maklumat-maklumat rahsia Intan. Sebab itu kalau di kementerian merasakan dia perlu sign non-disclosure agreement, kementerian tersebut boleh sediakan satu lampiran untuk mereka sign lah. Serah pada kami akan dapatkan mereka untuk sign. Ya, Puan Julia. Assalamualaikum Tuan Rudi, boleh saya cakap sikit saya Fairul? Okey, silakan. Tadi bukan dah keluar? Itulah saya nak keluar ni, tapi saya dah cakap pasal NDA ni, saya ada something, this is sounds quite trivial but very go ahead by all means, significant. go ahead. Yeah, in the sense that saya tahu bahawa generasi ini sangat excited untuk menggunakan TikTok, Instagram dan sebagainya, dan bila mereka pergi ke tempat baru, dan saya faham keterujaan itu kerana saya pun masuk servis masa umur saya 24 tahun dan saya dah servis 21 tahun. The point is that dulu kita ada 6 bulan training, lepas tu baru masuk kerja terus. Dan macam Cik Kumar tadi, saya rasa dia pergi dulu tahun batch before 2098, mereka akan keluar masuk. So a different experience. But whatever it is, my point, sorry pergi long winding sikit, is that satu, kita kena ada limitation bekerja menggunakan online lah, work from home, Zoom, WhatsApp. Most of the instruction comes from WhatsApp 24/7. Satu, saya nak tanya internet di Intan okey ke tidak. Yang keduanya, bila ada WhatsApp dan everything, a lot of dokumen kerajaan akan transpire through this medium, not just email. So saya mengharapkan agar ini sangat ditekan-tekankan sebelum mereka start daripada kajian lapangan dan sebagainya, is please don't viral, please treat it as akta rasmi kerajaan, despite of mereka mungkin belum tanda tangan, aku janji saya percaya, mungkin belum. But again, whatever it is, the smallest matter pun jangan cakap how excited it is. And even bila diorang dah sampai pun kita akan ingatkan lagi. But whatever it is di waktu-waktu orang suka viral macam-macam, these are the things yang kita kena tekankan pada PTD. Dan another thing is that you should not commercialize yourself and you should not commercialize your jabatan. You have to treat it, we are the faceless bureaucrat. What we did is behind the tabir, and please honor that the tanggungjawab that be given to us. Itu saja. Okey, terima kasih banyak. Saya terpaksa pergi. Thank you so much. Terima kasih banyak. Kalau pergi macam buat apa saya jawab? Setuju Puan Fairul. Saya nak jawab Puan Fairul ni. Sangat. Julia kenal saya, okey. Okey, nanti Julia sampaikan. Okey. Dia macam ni Puan Fairul. Okey, pasal TikTok ni saya dah agak dah mesti akan lead ke tajuk ni. Pasal TikTok, media sosial ni. Okey, first and foremost, ini pun bagus juga tadi Cik Kumaran raise. Yang keluar, yang viral itu bukan kadet. Okey, saya jelaskan bukan kadet. Diorang ni kadang tak apa jadi pakai tajuk tu tetapi title tak betul, tahun tak betul. Dan kadang-kadang tu bila viral tu muka orang lain yang bercakap orang lain. They look similar, they wore the same tudung but they are actually two different individuals. Okey, memang ada salah satu poster tu ialah kadet. Betul. Dia dijemput untuk buat perkongsian tentang pasca universiti dan proses
untuk menjadi kadet lah. Tetapi lepas itu beliau tak jadi sebab ada kekangan waktu tu modul tu masih berjalan. Lepas tu viral satu video yang pink tu actually a different kadet tahun, saya tak tahu tahun bila dia resign into 2012 even. So bukan cadet definitely. None of them are cadets. Okay, let me clarify that. About media social, betul. Ini kita sebelum kadet masuk, waktu taklimat awal kepada mereka on 9 Januari kita dah maklumkan tentang being a faceless bureaucrats. I'm glad tadi Puan Fairul bangkitkan. Memang kita cakap bahawa mereka tidak dibenarkan untuk meletakkan diri mereka dalam situasi yang boleh menjejaskan nama DPA, perkhidmatan awam dan sebagainya. Itu jelas peruntukan dalam peraturan Intan, dan mereka tidak bolehlah secara aktif menunjukkan inilah yang orang-orang akan nampak bahawa menjejaskan profesionalism sebagai seorang bakal PTD. Saya tak panggil PTD sebab belum lagi. And because this is a selection process, mereka-mereka yang melakukan kesalahan tersebut akan terjejas dari segi pemakahan dan status mereka lah. Itu for sure. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan sepanjang DPA ini tidak adalah perkongsian mereka dengan kami di media sosial, tidak. So we manage to control that, and saya akan pastikan ini masih dimasukkan di dalam taklimat kami kepada mereka pada 8 Ogos nanti. Kita akan ingatkan mereka, malah even more so when you are at kementerian, you are dealing with real documents and real secrets. So di sini kita akan pastikan, and di sini juga tuan-tuan nanti bila ditempatkan boleh juga tekankan perkara ini dalam taklimat mereka lah. Okay, that is one thing. In term of the dokumen-dokumen tu, memang kita di sini sekarang ni di Intan pun kebanyakan macam katakan kertas-kertas exam. Sebab ada yang di luar sana yang nak buat duit, yang nak tengok kertas-kertas exam ni, kertas-kertas exam cadet ni in order nak dibukukan supaya boleh bagi, boleh jual di luar sana in order. Sekarang ni dah ada dah how to untuk lulus interview, how to lulus PAC, nanti how to lulus DPA pula. Okay, jadi untuk mengelakkan ni memang tak ada pun perkongsian sebarang dokumen DPA di luar. Kita dah tetapkan, and you can continue doing the same lah di luar sana. Okay, seterusnya saya jemput Puan Intan Marzwini. Assalamualaikum, good afternoon. Good afternoon, Puan. Cik Rudy, yes, thank you very much for your comprehensive and very useful presentation. Based on your presentation just now, what I gather is the most important aspect of this program is the executive report. As far as I can see, that it contributes towards 40% of the whole evaluation. So I'm just wondering, even though it's the most important aspect and they are asked to focus on a specific topic, topik dasar di dalam sesebuah kementerian, tetapi the evaluation of the executive report is being done by the penyelaras in Intan and not by the field supervisor in the relevant ministries who are actually more expert or in the know of what is being reported, what is being analyzed, and what is being suggested. On the other hand, the field supervisor of the ministries are only asked to evaluate in terms of their sasiah, akhlak, which is difficult to do when you don't actually have physical contact with them and it's just more an online supervision. I would think that the field supervisor should have some kind of contribution in terms of evaluation of the executive report. You may have your own reasons, obviously you do, but can you explain to us the rationale of that? That's number one. The other two is actually, I've already put it in the chat actually, what is the word limit of this executive report which they have to do within 5 weeks? That's all. Thank you, Encik Rudy. Thank you so much, Puan Intan. That's a very, very good question. In fact, that's quite a challenging question, especially someone who has only been in DPA for a year. But basically, I've done some reading, and because as I've mentioned earlier in the presentation, that this is an accredited program by MQA. So this is somewhere already embodied in the whole structure of the program and even the evaluation. But you raise a good point in terms of, I have an answer for that, but I think let's discuss this because you raise some fairly good point, which I think for us to look, to ponder upon and perhaps maybe even raise this to MQA in the next event where we re-evaluate or we revamp the curriculum. And first and foremost, the whole idea of writing the executive report is to give an opportunity for the students who have learned about research methodology to actually conduct a proper research. So that is why, because we are
well, in general, in Intan, we are exposed with report writing and research writing. So the aspect that we're really looking at is basically the research component of it, in terms of how you do your groundwork, how you structure your ideas, how you justify them and put them together as a report. So the Intan evaluator is basically looking at how you actually put a good report. That's why they have the report must speak for itself. It must contain the necessary justification and facts and everything. And that is why we feel that the penilai utama from Intan is competent enough to evaluate them in terms of the research writing outcome. But you have certainly raised a good point in terms of the experts in the Kementerian would be able to evaluate them in terms of the content of that research, the usability of that research. And that is why we allow the penilai lapangan to evaluate them, the 30% of the presentation. That's where you can score them in terms of how they present their idea. And this is again relating to what our friend from KBS mentioned about the practical experience. So one of the skills that we really want to develop is how these officers can actually articulate the idea and sell it to get buy-in from the stakeholders. So that is why we feel that in terms of the content of the research, the penilai lapangan still have the opportunity to evaluate them, although the weightage is still low, and it adds up to all penilaian SASIA. I understand. But I think that's how I look at it. One is just to look at the ability to produce research, and the penilai lapangan is if that research provide good ideas and good addition to what you're doing at Kementerian, you can take it, okay, and you can translate this appreciation through a higher penilaian of SASIA overall. Okay, it doesn't stop you by, okay, because penilaian it's 30%. I think I like his penilaian. I like the groundwork. I like everything that he did. I just give him only strictly at 30%. This can influence the overall evaluation of the specific particular cadet. But on a personal note, I do believe that a research should have an equal importance of, number one, a physical report. The other one is the content of the report itself. So I on that personal note, I do agree with you. And I think this is something that is really valuable for me to raise with the accreditation and this agency so that we can improve it in the future. Thank you so much. Did I answer all your question, Puan, or was there about the format, right? Just the word limit. Okay, yes. The word limit, actually we have it in the other slide. On top of my head, I think it's 20 pages, not including lampiran, but the word limit, Dr. Nasrin, go ahead. Mute, Puan, Nasrin. You are muted. We set it at 20 pages, 1.5 spacing, and Arial 12. So no word limit? No word limit. So it can, by average, it can sama lah sebab all the settings are sama kan? Yalah. So let's see. I don't know how many words would that be. I would say maybe 3,000 to 5,000 words, perhaps. Not more than 5,000, I think. Roughly. Okay. Roughly. All right. Thank you so much. Okay, kita ada Cik Maya daripada MITI, tapi boleh tak saya jawab yang kanan ni dulu? Okay. Tahun lepas KPDSB terima 9 kadet. Okay, sebab tahun lepas ada 2 siri ya, 9 campur 6, tahun 13. Kenalkan pada YB Menteri. Alright, very good. YBTM sebelum mesyuarat postcap. Okay. Tetapi mereka tidak benarkan join both meeting kerana belum sign akta rasmi. Okay, for cakap good reasons lah. For obvious reason kenapa mereka tak dibenarkan masuk meeting tersebut lah. But very good lah. Bertuah lah diorang dapat jumpa menteri-menteri ni, untung lah. Tapi for this time, Puan Julia set a high standard, but not necessary. I nak maklum kepada semua, not necessary you have to do the same ya. Okay, terima kasih. Perkenalkan Cik Rudy, kita perkenalkan memang YB Menteri, YBTM dan juga KSU memang interaktif dengan mereka. Berasal dari mana, pengalaman kerja kat mana, whatever. So mereka pun seronok lah, menteri lah.
kan. Tapi Ah, saya kata jangan viral, ambil untuk okey, diri okey. sendirilah. Tapi tak nak Peringatan turut yang di viralkan bagus. pun, setakat nak ambil gambar tak ada masalah sebab mereka tak join the whole session of POSCAP ke mesyuarat pengurusan tertinggi pun tak join. Tapi ada satu mesyuarat pengurusan tertinggi tu dia tu okey sampai macam half of the meeting je kita bagi dia join. Dia nak tengok flow dia kan. Okay, so selepas tu dia ada macam agak confidential, so half of the meeting you can join, but then after that half of the meeting dia tak boleh join lah. So mereka pun at least dia tahu macam mana flow tu. Macam tu lah. Semacam POSCAP lagi tak boleh lah, banyak isu Memang tak memorandum boleh jemaah lah. menteri tak boleh lah. Yang kita PTD tetap yang marhain pun tak boleh masuk, tak lagi yang tu. Okey, terima kasih Puan Julia. Betul. Dia macam ni lah. Dulu memang ambil gambar tak ada problem. Sekarang ambil gambar yang problem. So, jadi kalau katalah ada sesi kalau pihak pengurusan tertinggi berminat nak jumpa kadet ni, kita sangat alu-alukan lah. Kita ucapkan terima kasih. Cuma kita tak impose requirement sebab kita faham kekangan masa dan komitmen dan sebagainya lah. Dan saya dah juga nak kongsi Cik Rudy, kami rotate. Kami macam 5 minggu tu tak terhad kepada satu bahagian saja. Kami ada banyak bahagian dan kami ada 4 sektor di dalam satu sektor tu ada dalam 3 bahagian, ada satu sektor ada 5 bahagian, ada satu sektor ada 3 bahagian. Jadi kami rotate. Kalau tengok background dia adalah contohlah HR kan, contoh human development UPM let's say. So kita akan rotatekan dia antara BPSM dengan keuangan dengan yang berkaitan lah. So kita ajar dia juga buat latihan macam mana. Okey, bila kita buat latihan kita ajak dia turun padang juga. Kebetulan dulu ada KBBM kan, kempen beli barangan Malaysia. So masa perasmian tu dia join lah semua. So mereka 5 minggu tidak terhad kepada satu bahagian saja. Sebab kami nak bagi dia exposure sebanyak yang mungkin. Bergantung kepada background qualification, academics background mereka. So mereka ekonomik, so kita tempatkan mereka di mana-mana. So bahagian dasar pun kita tempatkan. Di pejabat YB menteri pun mereka ditempatkan. YBTM pun kita tempatkan. Contoh adalah beberapa hari at least ada exposure, mereka join ikut menteri pergi mana semua. Itu ketika itulah. Tapi sekarang ni pun kami nak buat the same method whereby mereka engagement tidak terhad kepada satu ni sajalah. Tapi maksudnya bila last kali report dia ialah berdasarkan kita dah hantar you exposure 5, let's say 3 bahagian kan. Apa yang you nampak dan macam mana you nak cadangkan untuk tambah baik KPD NHP. Dan pembentangan tu di hadapan KSU. Dan ada 2 timbalan lah, KSU akan dengar dan kita take note lah semua. Kita kata there is no right or wrong answer. Mereka ni apa yang mereka bentang tu sangat genuine dan sangat telur dan sangat jujur. Saya kata sila bentang dengan jujur. Kami nak tambah baik kementerian. Kalau you nampak benda tu banyak ada loophole where here and there, bagi tahu je, tak ada salahnya. So dia kata puan nanti kalau kena apa-apa, tak ada. Saya nak you all jujur dan you all pun belajar. Kita pun belajar dari apa you punya observation. Sampai kita kat kementerian kita nampak kita je kan. Kita rasa kita dah bagus. Rupanya bila orang datang macam you kena buat ini. Berdasarkan mungkin dia pernah macam Cik Rudy kata, mereka mungkin daripada private kan. Jadi boleh bagi kita some ideas lah. Itu saja perkongsian. Terima kasih. Terima kasih banyak Puan Julia. Sebelum saya ambil soalan Cik Maya daripada MITI, terima kasih banyak atas perkongsian tersebut. Di sini, ini yang saya sebutkan tadi, kementerian yang ada KSU attend dan sebagainya, it's good, tetapi kita harap tidak menjadi tekanan kepada kementerian untuk patuhi. Kalau katakan mereka berminat, memang sangat dialu-alukan lah. Okey, ada 2 perkara saya nak sentuh di situ Puan Julia. Yang pertama ni dari segi penggiliran. Memang yang ini kita ada isu sikit sebenarnya. Sebab tempoh 5 minggu tu kelihatan reasonable, tetapi dia akan jadi pendek kalau dia dirotatekan sebenarnya. Sebab kalau tempoh 5 minggu itu kita letak dia di satu-satu bahagian yang tetap, dia akan belajar dengan lebih mendalam dan betul-betul memahami isu di tempat tersebut. Malah penyediaan laporan eksekutif dia kita rasa akan lebih in-depth. Tetapi kalau kata ada kementerian juga, tak berapa banyak lah, antaranya Puan Julia lah kot, yang buat penggiliran antara satu kementerian dengan satu kementerian, satu bahagian ke satu bahagian. Tapi dalam same cluster. Dia dalam kluster yang sama. Maksudnya dia skop dia tak lari. Okey.
Cuma untuk je pesanan kepada yang lain-lain, kalau boleh jangan elakkan kita rotatekan dalam tempoh contoh 5 minggu, 3 hari kat bahagian ni, 3 hari bahagian tu, sebab itu akan menyebabkan mereka hanya belajar something yang sangat surface dan akan menyukarkan kadet untuk really fokus kepada kajian mereka. Sebab once dia pergi bahagian baru, dia akan sesi pengenalan, dia akan cuba nak start the pace, kemudian tak lama-lama dia berpindah pula ke tempat yang lainnya. Jadi kita tak apa galakkan begitu. Cuma dalam kes yang tadi KPDNCP dia buat cluster. Jadi cluster dia begitu, kalau bertukar sikit pun basically to master the core element of that cluster. Yang itu kita tak ada masalah. Ya, betul. Okay? Yang itu. Dan satu lagi, betul, gunakanlah kesempatan ini untuk dapatkan idea-idea baru di mana orang kadet-kadet ini basically datang daripada luar. Ada kita ada banyak yang actually engineer kapal terbang yang kita pun tertanya kenapa jangan PTD, tapi mereka basically adalah orang yang nak menyumbang kepada servis and they come from a different setting, different exposure, dan kita patut galakkan mereka untuk kongsi something yang mungkin fresh, yang mungkin kita sebagai orang yang dalam sistem dalam tak terfikir. So gunakan opportunity ini. Terima kasih Puan Julia. Boleh saya panggil Cik Maya Primiti. Cik Maya muted. Diam tanda setuju katanya. Okey, dengar ke? Boleh dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, saya Maya Primiti. Okey, berkenaan dengan ni, terima kasihlah kerana sudi menghantar pegawai kadet di MITI. Dan untuk makluman tuan lah, untuk makluman tuan di MITI ni buat masa sekarang tuan memang kira kami juga penting sepenuhnya di pihak pelaksana dan pihak pegawai untuk dari segi gerakan, PIKAS dan lain tugasan lah selain pada tugas hakiki. Jadi bila dapat tahu ada kira kadet akan diletakkan di MITI, kami memang akan cuba memberi sepenuh komitmen terhadap pegawai kadet ni. Cuma itulah tuan, bila dengar kata secara fully online ni okey, dan tengok balik ni apa benda yang sebenarnya yang penilaian diperlukan. Sebab saya tahu dari segi pegawai MITI ni mereka kalau walaupun sesibuk mereka walau macam mana pun memang kita akan cuba fulfill apa sahaja yang diperlukanlah untuk dari segi DPA ni lah. So cuma dari segi kekangan ialah mungkin di pihak penyelia sendirilah sebab kami memang banyakkan ada di pejabat ataupun di luar majlis gerakan dan sebagainya. So dari segi untuk secara online ni macam tuan sebut tadi, satunya dari segi yang macam puan sebut tadi lah dokumen, and then dari segi sharing dokumen, and dari segi terhad dari segi komunikasi dan kemudahan. So dari segi sebagai contoh macam dari segi laporan eksekutif. Okey, memang kira sepatutnya mereka akan memerlukan maklumat yang banyak daripada kementerian. Dan kalau boleh ada sedikit sumbangan idea dan tempatan baik daripada pihak kadet sendiri. Macam yang sesi lepas ada. Kita ada terima beberapa idea yang kami ucapkan terima kasih lah sebab ada beberapa idea yang kami guna pakai di kementerian. Dan hopefully untuk kali ni walaupun dari segi kekangan ni kami akan cuba tengok macam mana, mungkin tidak seperti expectation seperti mana tahun lepas. Tapi program MITI ni sebab kita memang banyak bergerak tuan. So kalau hopefully ingatkan kadet ni boleh datang ke MITI, boleh bantu kami lah lebih banyak exposure dari segi macam mana bekerja di keadaan pandemik ni. At least dalam 2 kali seminggu ke kan. Kami harap itulah at least, tapi difahamkan memang MKN telah berusaha untuk tidak membenarkan dan secara game-based. So kami akan cuba yang terbaik tuan, dan mungkin penilaian tidak sama seperti offline dan online lah, memang akan berbeza. Especially dari segi sahsiah. Sahsiah sendiri kita akan tengok dari segi personality itu sendiri di pejabat. Baru nampaklah dia punya sahsiah tu macam mana. So kalau dia macam ni mungkin kalau boleh tolong dari segi apakah perincian sebenarnya dari sahsiah itu sendiri. Dan mungkin dari segi pelaporan tu kalau nak sharing dokumen tu kami di MITI ni especially di bahagian-bahagian yang melibatkan masyarakat luar negara mungkin agak terhad sikit lah tuan. Dan dari segi macam mana kami nak buat tu untuk memastikan kadet-kadet yang ada tu dapat fulfill sebab kami akan beri komitmen sepenuhnya. Cuma itulah kalau macam kami rasa macam macam kita nak bagi komitmen yang terbaik lah untuk DPA ni kalau macam ni. So mungkin tuan boleh bagi sikit panduan dari segi sharing dokumen sebab mungkin dari segi WhatsApp, dari segi video semua tu akan mungkin direkod. Kita tahu dari segi macam mana sebab kita jumpa secara fizikal pegawai itu sendiri, kita jumpa secara online sahaja. Dari segi trust tahap kepercayaan tu pun mungkin ada sedikit yang kami mungkin boleh sikit-sikit tali-tali lah. So mungkin itulah kami dari pihak MITI kan.
Kalau mungkin ada yang daripada pegawai penilai yang mungkin ada nak menyuarakan apa, boleh persilakan Tuan. Okay, daripada saya, Tuan. Terima kasih. Terima kasih banyak Puan Maya di atas perkongsian maklum balas dan juga pertanyaan tadilah. Okay, first and foremost sebenarnya kami di Intan ni lagilah seboleh-bolehnya nak actually tempatkan mereka secara fizikal. Malah hari itu selepas mesyuarat pertama, waktu kita sedang pertimbangkan sama ada buat fizikal ataupun online, saya ada berhubung dengan wakil KKMM. Malah KKM kan kata mereka boleh bantu kami untuk menempatkan kadet secara fizikal. Sebab waktu itu kita ada kekangan kehadiran kepejabat 20% kan. Jadi of course kementerian akan mendahulukan pegawai-pegawai dia. Jadi di situ mereka kata mereka tak boleh terima kadet untuk letak di kementerian because akan guna kuota tersebut. Tetapi ada macam KKMM cuba nak bantu kami dengan cadangkan kami ada RTM contohnya yang di mana mendapat kelulusan untuk beroperasi sepenuhnya sebab dia pasal maklumat dan sebagainya. Jadi memang kami sangat-sangat berbesar hati, tetapi sekarang ni kita kena live with the decision yang kita dapat. Malah bagi saya adalah satu blessing lah MKN memberi kita kebenaran untuk meneruskan. Jadi kita kena make do of whatever we have at the moment lah. Sebab itu menjadi kreativiti kepada kita lah pula sekarang ni untuk sebagaimana yang kita boleh capai objektif program ini sebanyak mungkin. Okay, yang kita boleh capai kita cuba laksanaan. Berkenaan tentang tips sebagainya tentang pengkongsian dokumen tu sebenarnya begini. Saya tak ada satu tip yang terpakai kepada semua orang sebab kita dealing dengan different process, different document dan sebagainya. And of course, saya banyak deal dengan MITI, saya tahu the nature of dokumen-dokumen MITI. Jadi apa yang saya boleh cadangkan di sini ialah dalam pertemuan awal nanti dengan kadet, di situ, okey mungkin dalam tempoh sekarang, pihak semua manusia boleh start bertanya dengan wakil kementerian apakah skop-skop yang kita rasa dalam within space untuk kita kongsikan dengan kadet ini. Okay, kalau kita deal dengan banyak dokumen rasmi lah. Kemudian dalam sesi awal pada minggu pertama dengan kadet kelak, kita boleh di situ explore apakah bidang-bidang tugas yang kita rasa mencapai keperluan mereka dan juga memenuhi ekspektasi jabatan. Dari situ saya sebenarnya tak ada satu rule yang terpakai kepada semua kementerian. Cuma kalau MITI tu mungkin saya boleh from very inarticulately saya beranggapan bahawa benda-benda yang berkaitan tentang industri ataupun MITI pun banyak ada deal dengan pembukaan industri dan sebagainya, mungkin boleh bagi pendedahan dari segi bagaimanakah MITI mereka boleh membantu MITI dari segi mengadakan macam contohnya apa panggil tu stock taking ataupun cek dari segi data industri dan sebagainya. Mungkin itulah bahagian-bahagian ataupun skop yang mana kita boleh libatkan kadet-kadet ini. Of course saya tak ada rules sepenuhnya sebab saya tak tahu 100% core business MITI, tapi bagi saya explore dengan bahagian-bahagian dan juga adakan perbincangan dengan kadet pada minggu pertama kelak. Boleh saya panggil Puan Syahirah daripada PTGS. Cik Rudi, saya nak tambah sikit. Okey boleh Dr. Rin, silakan. Tadi Puan tadi ada minta kita bagi penilaian ataupun perincian. So kalau Puan tengok balik dalam slide yang dibentangkan, nanti kita akan share slide. Di slide ke-11 kita memang dah ada perincian penilaian prestasi dan bangunan sasiah yang 15% tu. So dia memang kita dah tulis lah. Ada 6 perkara dekat situ. So nanti Puan boleh refer balik dekat page 11. Itu saja. Terima kasih Dr. Rin. Puan Syahirah, Pejabat Tanah dan Galian Selangor Ya. Selangor Puan? Yes. Okay. Pejabat Tanah Galian Selangor. Okay. Assalamualaikum Tuan Rudi. Waalaikumsalam. I have 2 questions to be placed to the floor. Go ahead. Yes. Kami mewakili SUK di mana perwakilan yang kami dapat daripada melalui SUK adalah sebanyak 12 jabatan. So saya ingin mendapatkan maklumat secara terawal berkenaan dengan status senarai cadets yang akan disalurkan pada setiap jabatan. That's one. And then secondly is that kebanyakannya jabatan kita we are related to more on land system administration and also operational work despite of having our papers like ESCO's papers and all that. So could the capacity of the PL, okay, penyelia lapangan, boleh tak seseorang PL tu memainkan peranan yang little bit initiative, that means that we should be having more interaction between the PL and the cadets, whereby since now is PKP's time, so we need to allocate our time as smart as possible. So could the PL narrow down the topics for the cadets? Because since the executive report will be deliberately presented before the pegawai penyelaras di bahagian Intan, so on behalf of PTGS,
could we target a small sketch or maybe a small topic for the cadets in order for us to groom them accordingly, Tuan? Thank you very much. All right, thank you so much for these two questions. I think I'll answer the second one because I think it requires a more elaborate explanation. And the first one, I think is quite straightforward, and I can even hand it over to the Urus Setia to respond. Okay, Yes, thank no you so worries, much. thank you. No worries. Very good question. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Alright, number thank you, one, Tuan. actually there is two questions in one question with regard to the second question. Sorry, not to confuse you. But in terms of to have regular interaction, this is something that we really welcome. In fact, we leave it to the respective jabatan and penyelara lapangan to create this communication with the respective cadet, especially those who are reporting directly under them. So you use this opportunity, they are under you. So it's up to you to set the rules. Of course, they'll be subjected to the normal working hours. Yes. But within that working hours, it's up to you to establish this understanding in terms of how regular do you want to meet them, what will be the form, the platform, and etc. Of course, not physical. So I leave to the penyelaras lapangan to conduct as regular interaction that you deem necessary with this cadet. In fact, I think they would welcome that because realistically, if they are doing this physically, they will have really regular contact with you at the respective jabatan anyway. That is one. Second, in terms of the PL identifying specific areas. Okay, I'm carefully with my term here. I don't use the word topic because the topic, actually, just like research, it should be decided by the cadets themselves. So in the overall template, as I have provided earlier, we provide them with an understanding about the ministry and the issues that they are facing. Of course, in my taklimat to them on the 8th, I will be telling this, we will announce their respective kementerian and jabatan on the 30th, and there will be a taklimat on the 8th. Okay, I will advise this cadet to already start doing groundwork about that kementerian in relation to their laporan executive, where you have to look into newspaper cuttings, you have to look into kementerian and etc. Everything that is being discussed about the kementerian, that can be an initial or a starting point where they can start looking for a specific topic. So to answer your question, I would be careful in terms of deciding a topic for them. I know that's not your intention, but basically just to identify some scope or areas which you think problematic for your jabatan. So I think it's yes, you can say, okay, these are the areas we think that perhaps can be a potential topic to you. If that is a topic, we seek your cooperation in providing the necessary information and access to them to do those topics. But at the end of the day, cadet will be looking at that topic, and hopefully, I think this is up to the penyelidik lapangan to convince them, because at the end of the day, they should be in a position that they want to do it and they think that they have the capacity to do it. Okay, that is number one. And secondly, once they have that topic, which have been agreed with you, they will table it to penyelidik utama di Intan, who will be marking them, and penyelidik utama di Intan basically will be looking at that topic in terms of how it fits the objective of the penempatan, how it fits within the 16 themes that I have shared earlier, and then we will communicate back. Think, okay, I think this is adding value to the organization. So yes, you can continue with this. So to specifically or put in short the response to your question, the answer is yes. You can identify these areas or specific scopes for the potential topic for the cadets, but in terms of the real topic per se, I would leave that to the discussion between the cadets and the penyeras lapangan themselves. I hope that answers your question in terms of the first one. Yes, very well, thank you. Tuan Rudy, just one last question. Yeah. All right, could we able to facilitate with our cadets by giving them additional infos ataupun articles for them to brush through how they are going to conduct with their executory report? Could we just like give them some extra articles for them to do an easy reading in order to be quite enhanced with their research studies or whatsoever? Is it okay with? Yeah, of course. As long as you're not writing it for them. Those information is really useful if you really want to shape their writing or the content towards something that you desire.
For instance, if you, there will be, well, cadets will have limited access to some of these resources, you know, and you know that you have some of these articles or memos or whatever that you think shareable to them. You can say, okay, since that you are doing this topic, I have some additional input. Look at this and try to, you know, dwell into this or try to elaborate this further. I think that will be very helpful and they would welcome that. In fact, that is steering them towards the right direction so that they can produce something that can be beneficial to the jabatan. Okay, with regard to your first question, regarding Senarai Cadet, to my knowledge, we have already provided this, ya, Cik Eliana, if you can respond to this. Oh, Dr. Rini, go ahead. Okay. Kita untuk makluman semua, kita telah pun memberikan senarai nama kepada pegawai penyelaras kementerian dan basically nanti HR akan bagilah kepada puan-puan dan tuan-tuan yang merupakan penyelidik lapangan untuk berapa kadet-kadet akan berada di bawah pemantauan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, noted one. Thank you. Terima Tuan Rudi, kasih. thank you very much. You're most Very well welcome. done. Thank I you. feel Thank you very for your enlightened now. question. Thank you very much. Oh, Yes. okay, so much. Thank you. When you are encouraged, we are double encouraged. So kita ada soalan daripada Cik Noraz Hani. Boleh ke kalau kadet buat tajuk general yang mungkin tidak melibatkan kemudian jabatan ditempatkan? Tak boleh. Sebab kita nak relatekan dengan apa yang dia belajar di kementerian tersebut. Jadi it can be general, tetapi bagi saya it must be within the ambit of bidang kuasa ataupun bidang tanggungjawab kementerian yang ditempatkan. General di sini adalah dia buat pasal kementerian. Okey. Sebenarnya kalau boleh dia kena buat pasal jabatan atau bahagian di mana dia ditempatkan. Tapi fahamlah, kalau kata di jabatan tersebut dah exhausted topik-topik, at least dia boleh buat pasal kementerian lah. It can be issue pasal bahagian lain as long as it is within the kementerian yang sama atau jabatan di mana mereka ditempatkan. Saya harap menjawab. Okey, kita dah 4.20. Saya boleh buka lagi soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun kita masih lagi boleh buka, saya nak tanya urus setia dululah kalau ada nak tambah apa-apa. Sebelum saya, mungkin kita boleh continue this discussion in terms of kalau kata tuan-tuan ada soalan yang dirasa segan nak share, you can always continue or contacting our urus setia and I'm pretty sure they can provide with more detailed explanation on anything related to SPP. Tapi for now, saya nak tanya kalau kata urus setia ada apa-apa nak tambah to any of those questions telah dijawab. Sebelum saya tanya balik, ada soalan tambahan. Cik Rudi, I might want to add something. Yes, go ahead, Puan Liana. Okay, we've received a few questions secara runcit lah on whether pegawai penyelidik lapangan yang tidak mempunyai sarjana itu mungkin telah dijawab oleh Cik Rudi tadi, as well as pegawai yang bukan PTD. Okay, we have received this question and we have actually mohon kepada kementerian atau pejabatan yang akan mempunyai pegawai-pegawai penyelidik lapangan yang bukan PTD untuk hubungi urus setia. Maksudnya melalui sumber manusia bahagian kementerian pun boleh jugalah if tak Cik Zul boleh share nombor dan boleh WhatsApp pada kami because this is a case to case basis. Because we understand that this situation we are in right now ni unprecedented case lah. Jadi we faham that sekiranya ada juga bahagian-bahagian yang dia reluctant untuk menerima peserta at this moment of time. So saya faham mungkin ada kementerian bahagian sumber manusia dia mengemukakan peserta kepada bahagian ataupun unit yang penyelia lapangan are willing to take. Okay, so we will not say no to them. We have said yes to a few already, so I hope that don't think that kita sangat we are not being rigid lah about this. Kita akan address this lah. So untuk makluman semua, and then mungkin just to add a bit more on masa yang Puan Intan punya soalan tadi kan, Cik Rudi ada jawab very in depth already, but we also understand that from time to time kita dapat soalan ni mengapa portion yang banyak tu tidak boleh diberi markah oleh penyelidik lapangan where they spend 5 weeks di kementerian. First of all is because pemilihan pegawai sebagai penyelidik lapangan pun is actually atas paksa rela lah. That's another word. So we are not trying to put additional bebanan kepada penyelidik lapangan because tugasan untuk memberi markah kepada laporan eksekutif ni mengambil masa. Maksudnya even pegawai di Intan sendiri pun kita bagi masa additional 1 month untuk mereka mengemukakan markah bagi pelaporan tersebut.
So this penyelia utama di kementerian di Intan juga adalah dilantik oleh pengarah Intan sendiri yang terdiri daripada pegawai-pegawai kanan Intan lah. So I think the big portion of the responsibility should be given to them. So the Sasiah part and the smaller portion is being given by the PL, sebab saya rasa a lot of responsibilities yang untuk menjalankan sesi secara online, and then hand holding them for the 5 weeks, because this for them pun is actually the first time kan secara online. So I think that's it lah. Terima kasih. Dan mungkin untuk tambah sikit lah Puan Liana, saya dah take out from the slide, tetapi dalam penilaian laporan eksekutif tersebut, kita tidak hanya nilai dari segi pematuhan format, dan segi konten, dari segi penstrukturan, malah semua tugasan tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem Turnitin yang ada di Intan. Because in order untuk kita menilai dia, nombor satu kita akan buat, kita masukkan dalam satu perisian Turnitin di Intan untuk detect plagiarism. Okay, jadi ada long proses dalam penilaian itu sebenarnya. That's why kita rasa macam untuk tidak fair lah untuk kita bebankan kepada penyelia lapangan yang telah pun buat the heavy carrying di kementerian. Tetapi nevertheless, saya rasa the issue is in term apa yang dibangkitkan oleh Puan Intan Marzuini tadi adalah dari segi the ability of penyelia lapangan yang mahir dalam topik tersebut, who really also want to contribute dalam menilai sesuatu hasil yang dikeluarkan. Tetapi itu nanti saya akan masukkan dalam in my ongoing discussion dengan pihak berkenaan. Because a bit more Cik Rudy, macam tadi ada some concerns about how kita di penyelia pegawai di kementerian nak menilai Sasiah sebabkan they are not physically there with you kan on a daily basis. However, I think you will be surprised bila kita akan adakan sesi pembentangan when kita boleh nampak peserta secara Zoom face to face, because they have to on their camera and all that, and how they answer to your questions and how you want to ask them. Contohnya pembentangan akhir nanti yang kebanyakan kementerian akan dipengerusikan oleh KSU sendiri, TKSU, SUB bahagian. Cara mereka menjawab kepada soalan-soalan yang akan ditanyakan oleh SUB to defend their paper ataupun to defend their tajuk, you can actually see whether peserta ni adalah defensif ataupun how they answer to your question adalah dengan cara yang sepatutnya, or are they being rude. So we get a lot of reports from ministries pada tahun-tahun sebelum ini yang banyak membantu SKPMI Intan untuk kita menilai peserta dari segi Sasiah mereka, because when they are there with you, the real true colours akan keluar. Cara mereka menjawab kepada pegawai dan cara mereka di kementerian akan reflect balik whether you know this is their character. So I hope that helps a bit lah, yang mana yang rasa yang online ni tak boleh buat, because actually secara jujurnya kami di Intan yang melaksanakan sesi bersama peserta on a daily basis secara online, we can actually see a lot of this and it works. Terima kasih. Okey, kalau macam tu boleh saya tanya untuk kali terakhir, kita nak mencecah 2 jam lah perbincangan kita pada hari ini sebagaimana yang saya plan. Jadi saya nak tanya kalau ada soalan-soalan lain lagi from the floor, you can either put it in the chat ataupun boleh angkat tangan. Jika tidak, this is not the only opportunity. Tuan-tuan telah dapat pun senarai kadet-kadet akan ditempatkan di kementerian dan jabatan masing-masing. Dan for your information, on the 30th, which is tomorrow lah kan? Hari ni berapa bulan pun saya dah lost track. Betul. Okay, betul. So tomorrow diorang akan tahu, dan I mean mungkin ada some of them yang akan even contact Kementerian Siap-Siap kan. Some of them are really proactive, dia akan contact Siap-Siap untuk mungkin just test the water. In any case, pada 8 hari bulan saya akan sampaikan juga some of these pesanan-pesanan and the concerns and the suggestion yang tuan-tuan semua dah bagi dengan saya pada hari ini. I truly appreciate that. Saya akan maklumkan kepada kadet-kadet, dan hopefully kita dapat sama-sama membantu dalam menjayakan penempatan SPP pada tahun ini. Hopefully memberi mereka sebanyak mungkin pengalaman yang kita dapat berikan lah dengan kekangan yang kita ada. Jadi kalau tak ada, saya tengok sini tak ada lagi soalan daripada floor. Saya mungkin mengucapkan bagi pihak
Intan SKPMI ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bagi Datuk, Datin, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama ke atas kehadiran kepada sesi taklimat ini, dan kemudiannya ialah sumbangan dan juga input yang telah diberikan yang telah banyak menyumbang kepada pemantapan dan juga pelaksanaan program kita nanti insya-Allah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nak tengok gambar tu ke? Waalaikumsalam. Oh boleh, kalau nak tangkap gambar boleh kita minta semua boleh buka on kamera camera. lah. Saya tangkap full screen. Okey, kita ada 4 pages saya tangkap dulu Jadi sekejap. Semua baru nak masuk dalam frame. Senyum sikit petang-petang ni dalam buka puasa. Okey, 1, 2, 3. Okey. First page. Okay, go to second page. Jadi senyum 1, 2, 3. Alright. Okay. Kita tengok third dengan fourth page dah buka kamera. Okey lah, dah lah. Thank you.